Kita start Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hanya daripada kita memuji dan meminta pertolongan, dan hanya daripada kepadanya kita meminta dilindung, diampunkan dosa-dosa telah kita lakukan, dan barang siapa yang telah Allah pandu, tiada siapa dapat menyesatkan dia, dan barang siapa yang Allah telah sesatkan, tiada siapa dapat mandunya, melainkan dia kembali kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Ustaz Saman Ali kerana telah sudi menerima jemputan kami daripada Kongres Atari, dan juga kepada Pro Media Tajdid kerana sudi menjadi penganjur bersama kami. Okey, pertama saya nak kenalkan dulu Kongres Atari ni apa. Kongres Atari ni sebenarnya kita orang baru tubuhkan dalam masa seminggu saja. Kita orang mengumpulkan sahabat-sahabat kita yang dalam perbandingan agama, yang ada background latar belakang menjawab soalan Kristian, soalan soalan IT, soalan falsafah yang banyak kita ni, dan juga menjawab soalan hadis berkenaan yang serangan anti Islam tu sendiri. So insyaAllah please tolong ikut dan kita orang punya page tu sendiri. Okay, pertamanya sebenarnya tajuk kita hari ni adalah pasca diskusi hadis jariah. So saya sebenarnya optimis dengan polemik yang telah berlaku dalam beberapa bulan ni. Sebabnya sebelum ni kita pernah diserang dengan seolah-olah Salafi ini membawa ideologi pengganas. Yang tu ketika tu Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim dijadikan mangsa, diserang. Dan tapi akhirnya asatizah kita seperti mana Dr. Mazhar telah bangkit untuk menjawab soalan-soalan ni, dan akhirnya buku-buku telah hari tu berjumpa untuk menjawab soalan-soalan ni, dan makin ramai Salafi hari ni. So kita masuk fasa kedua. Fasa kedua adalah kita ditakut-takutkan bila kita pegang akidah Salafiyah, kita akan ada akidah tajsim, kita menolak akal. Dan kita tengok agak sahabat-sahabat Asy'ariyah, bila kita respon pada dia, hari ni mereka agak terkejut, menunjukkan kalangan Salafiyah ada hujah-hujah logik rasional boleh digunakan. So ini adalah satu benda yang baru untuk kita, dan sebenarnya musuh-musuh kita sebenarnya ataupun kita cakap bukan lawan kita ni mempromosi side critical sebelah Asy'ariyah ni, Salafiyah ni sendiri. So tanpa saya membuang masa, saya menjemput sahabat saya Mikael untuk mulakan sesi Q&A dengan Ustaz Salman. InsyaAllah. Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulakan terus, kita tak mau buang masa yang banyak. Kita tak mau video kita sampai, kalau boleh tak mau sampai 3 jam. Kita cuba untuk percepatkan sikit. Jadi saya terus masuk soalan yang tak boleh tak? Dah bersedia? Boleh insya-Allah. Okey. Baik. UND dakwa, kita kadang-kadang kita akan sebutkan UND atau Sidang Kalam ataupun SK, dia merujuk kepada pihak yang samalah. Baik. UND dia dakwa bahawa hadis berkaitan dengan jariah ni dia ada pelbagai versi, ada pelbagai riwayat. Ada yang sebut ainallah, at-tashhadi, man rabbuki. Jadi dia seolah-olah tidak selari. Jadi untuk mengharmonikan semua hadis yang berbeza ni, UND kata ataupun Ustaz Nudros kata dia ambil pendekatan untuk menjamakkan riwayat dan untuk mentarjihkan makna. Jamak riwayat, tarjih makna. Iaitu UND dia tarjih bahawa hadis jariah ni adalah menggunakan bahasa isyarat. Jadi soalan pertama kami nak, apa pendapat Ustaz dalam hal ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih pihak penganjur Kongres Atari yang baru beberapa minggu katanya baru bermula, dan walaupun sahabat-sahabat dalam kongres ni saya percaya dah lama kan dalam kerja dakwah, kerja debat dengan bukan Islam dan juga mempertahankan akidah Islam dan sebagainya, kerja dah lama, cuma medium yang baru diwujudkan. Jadi untuk itu saya ucapkan tahniah. Alhamdulillah kita berkawan, sahabat-sahabat yang mungkin ini saya rasa kali kedua kita jumpa kan? Kali kedua kita jumpa online. Jadi kawan-kawan baru saya ucapkan selamat berjuang, walaupun saya ingat sahabat-sahabat dah mungkin lebih lama daripada saya kan berjuang, berdebat, mempertahankan sunnah dan sebagainya. Berbalik kepada soalan ni kan, soalan Ustaz Nudros kata jamak, pendirian yang beliau pilih untuk jamak. Saya takut juga sebab soalan pertama ni terus soalan bertepatan dengan debat tu. Saya ingat ringkasnya lah kalau ditanya pada sudut pandang saya,
pengajian hadis ni, kita kena mula dengan pengajian hadis. Dia ada dua cara kita menilai hadis. Satu, ada orang dia menilai hadis dengan dia bermula dengan kesimpulan. Apabila dia mula dengan kesimpulan, kemudian daripada kesimpulan itu dia cuba untuk merungkai hadis dan juga mencari kekuatan dan kelemahan hadis agar bersesuaian dengan kesimpulan yang dia buat itu. Mungkin ada orang buat begitu. Tetapi sebenarnya dalam pengajian hadis ini tidak boleh menjadi manhaj. Manhaj kita bukan kita draw conclusion kemudian kita ambil apa-apa sampel yang kita nak supaya inline dengan conclusion kita. Sebab kalau kita buat begitu, lambat laun akan dilihat. Sebab to be consistent, untuk berlaku konsisten dalam pengajian hadis ni sangat susah. Nanti mungkin kita boleh bahaskan kemudian lah. Jadi pada saya, soalan ni bermula dengan bagaimana cara kita menilai hadis. Dia mesti bermula dengan istiqra'i. Dia mesti bermula dengan melihat kepada semua dapatan, melihat kepada semua sanad dan juga jalur-jalur periwayatan, lafaz-lafaz periwayatan, dan daripada situ baru kita boleh melukis kesimpulan berapa kali dia berlaku bagaimana dan sebagainya. Jadi itu metod yang digunakan oleh muhaddisin walaupun mereka berbeza mazhab. Sebab itulah saya tekankan, walaupun sebahagian muhaddisin yang terdahulu di kalangan Asy'ariyah, Ibn Hajar Al-Asqalani, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kita bersetuju dengan kesimpulan mereka. Sebab mereka terjun di dalam hadis dengan disiplin yang sangat kritis untuk menilai hadis. Bukannya masuk ke dalam hadis dengan kesimpulan lalu datang nak mempertahankan kesimpulan itu. Jadi berbalik pada soalan ni, macam mana kita nak tentukan antara jamak dan juga tarjih? Jadi di sisi ulama ada manhaj untuk menentukan bagaimana kita boleh untuk menjamak ataupun menghimpunkan hadis-hadis yang bunyinya berbagai-bagai. Dan ini situasi biasa dalam orang yang melakukan kajian hadis. Situasi biasa pada generasi keempat ataupun generasi kelima zaman imam-imam pengumpul hadis akan berlaku banyak perbezaan dalam banyak hadis. Ini biasa. Maka di sini para ulama mereka telah melukiskan kaedah bagaimana kita nak menilai yang mana betul dan yang mana salah. Ini menjadi keutamaan. Sebab itulah kalau kita membaca penulisan para ilmuwan hadis yang kritis di dalam ilmu ilal. Ilal ni adalah satu cabang ilmu bagi mengenali kecacatan yang tersembunyi di dalam hadis. Mereka membahaskan dengan sangat mendalam. Al-Imam Tirmizi, Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Imam Bukhari sendiri dan juga selain daripada itu yang membahaskan ilmu ilal, dia ada kaedah. Sebab itu kalau kita mendalami pengajian hadis, kita akan lihat para ulama hadis menggunakan kaedah dalam kes ini murid utama bagi rawi itu. Murid ini tidak meriwayatkan daripada rawi itu melainkan hanya satu. Murid ini hanya bertemu dengan sekian-sekian rawi setelah hafazannya hilang dan sebagainya, bagi menunjukkan nanti akan berlaku clash, akan berlaku pertembungan di antara riwayat. Jadi dengan kaedah-kaedah yang pelbagai dan complicated ini, mereka akan menyusun dan menentukan yang mana satu realitinya. Berbalik kepada hadis jariah, persoalan pertama yang mungkin timbul, adakah kisah ini berlaku sekali ataupun lebih daripada sekali, 2 kali ataupun lebih daripada itu? Berdasarkan kajian yang saya buat dan dapatan saya, dia berlaku lebih daripada sekali. Berlaku mungkin 3 kali ataupun lebih. 3 kali ataupun lebih daripada 3 kali. Baik, kenapa dapatan ini? Ini juga isu penting dalam hadis. Kita tak boleh membuat dapatan berdasarkan kita rasa begini. Memandangkan ada kemungkinan, kita pilih kemungkinan itu, tak boleh. Jadi antara isu yang dinilai di dalam hadis al-jariyah, pertama, apa yang berlaku di sebalik hadis tu, kisah hadis tu berbeza. Ada sahabat yang dia bawa hamba dia jumpa Nabi, dia pesan mak dia suruh merdekakan hamba. Ada sahabat yang datang secara umum kepada Nabi SAW dan dia kata dia nak merdekakan hamba. Ada sahabat yang dia tanpa hamba dia datang kepada Nabi dan juga dia minta kepada Nabi SAW, boleh tak dia nak suruh uji hamba dia, boleh tak merdekakan hamba. Ini semua konteks-konteks yang berbagai, orang yang berbeza. Ada hadis Muawiyah, ada hadis Syarib bin Suwaid Al-Thaqafi, ada hadis Rajulun minal Ansar dan sebagainya, menunjukkan kepelbagaian hadis. Itu satu. Dan bila ada kepelbagaian, kita dah tahu dah ada kepelbagaian. Yang kedua, apakah semua hadis ini diriwayatkan dengan percakapan ataupun bahasa isyarat? Ini satu soalan juga yang perlu diketengahkan. Saya fikir di sudut logik, takkanlah kalau 3 kali kes ni berlaku, 3 orang tak kerti nak cakap bahasa isyarat. Kebarangkalian itu mungkin jauh. Kalau nak fikir kebarangkalian itu mungkin jauh. Ini belum masuk pasal knowledge lagi. Fikir-fikir awam sahaja. Takkan 3 kali semua tu tak boleh cakap? Tak kena. Baik. Kalau melihat kepada dalil, okey, melihat kepada dalil. Antara hadis yang diriwayatkan tentang hadis jariyah, mungkin yang paling utama 3 lah. Satu, hadis Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dan juga kemudian ada hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dan juga hadis Syarib bin Suwaid Al-Thaqafi. Kita baca 3 ni dulu. Okay. Sekarang kita jump into satu hadis. Hadis Muawiyah bin Al-Hakam.
Hadis Muawiyah bin Al-Hakam ini diriwayatkan daripada Atha bin Yasar. Okey, Atha bin Yasar, daripada Atha bin Yasar, yang dengar daripada dia adalah Hilal bin Abi Maimunah ataupun Hilal bin Ali. Daripada Hilal ada dua orang yang besar mendengar hadis ini, yang pentinglah, Malik dan juga Yahya bin Abi Kathir. Ada riwayat Fulaih satu lagi. Baik, apa yang berlaku selepas itu? Daripada Malik dan Yahya bin Abi Kathir, hadis ini bercambah, didengari oleh ramai orang, berpuluh-puluh orang. Diriwayatkan lebih daripada 20 buku dengan lafaz yang sama. Ainallah dengan man ana. Di mana Allah dan juga aku siapa. Ini lafaz yang disepakati oleh Yahya dan juga Malik. Ada dua isu di sini. Satu, Imam Malik pitukar nama rawi atas tu, Muawiyah bin Hakam jadi Umar bin Hakam. Satu isu. Isu yang kedua, riwayat Yahya bin Abi Kathir tentang hadis jariah adalah riwayat yang sangat panjang. Dia ada cerita panjang, whole story about Muawiyah. Ada pasal dia tanya soalan dekat Nabi, ada pasal dia pergi cakap di belakang ketika sedang solat, ada tentang hadis jariah. Riwayat hadis tu panjang. Hanya Yahya bin Abi Kathir sahaja yang meriwayatkan cerita ni keseluruhannya. Ini konteks. Yahya bin Abi Kathir. Sehingga kata Ibn Abdul Bar, ahsanun nas siaqan li hadzal hadis Yahya bin Abi Kathir. Orang lain depa pick up sebahagian daripada hadis ni. Malik ambil sebahagian, Abu Salamah ambil sebahagian dan sebagainya. Fulaih ambil sebahagian. So itu isunya yang pertama. Yang kedua, ada sedikit percanggahan di mana dalam riwayat Fulaih sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Qani', soalan Nabi SAW berbeza. Nabi tanya, man rabbuk? Hamba tu jawab, alladhi fis sama'. Siapakah Tuhan kamu? Hamba tu jawab, yang berada di langit. So, dalam kes ini, boleh tak kita nak gabungkan dua-dua? Tak boleh. Disiplin hadis mengatakan tak boleh. Why tak boleh? Pertama, kerana kedudukan Fulaih tidak setinggi kedudukan Yahya wahdah. Yahya sahaja pun Fulaih tak boleh sama tinggi dengan dia. Apatah lagi kalau Yahya bersama dengan Malik, Fulaih tak boleh sama dengan mereka. Jadi automatically kita tak boleh kata kebarangkalian besar mereka dengar. Kalau dia dengar daripada sumber lain, dia dah terkeluar dah daripada rantaian ni. Jadi untuk jaga rantaian ini, maka yang paling jelas di sini, Fulaih tersilap dengar. Kenapa dia tersilap dengar? Sebab dia berbeza dengan Yahya dan juga Malik. So riwayat Fulaih, lafaznya itu dikatakan mungkin ar-riwayat bil makna. Ini kita selalu dengar kan orang kata banyak hadis diriwayatkan dengan makna. Betul, tapi muhaddis tahu, para muhaddisin, nuqadul hadis, depa tahu di mana bil makna, di mana bil lafaz. So ini di antara disiplinnya. Dalam kes ini, Fulaih yang kedudukannya lebih lemah daripada Malik dan juga Yahya, dia meriwayatkan daripada orang yang sama, iaitu daripada Hilal. Daripada orang yang sama, iaitu daripada Hilal. Daripada Atha. Artinya Fulaih di sini dia telah melakukan kesilapan di dalam menakalkan lafaz. Masih lagi riwayat bil makna. Orang kata kita tak jamak. Tak, ini masih lagi jamak. Menghimpunkan hadis. Tapi yang mana lafaz sebenar? Lafaz sebenar adalah apa yang disepakati oleh Malik dan juga Yahya. Itu satu kes. Okey, selesai satu kes. Dan yang kedua, ada riwayat Taubatul Ambari. Taubatul Ambari ni riwayat yang sanadnya tidak dijumpai, melainkan disebutkan secara mu'allaq oleh Daraqutni dalam Kitab Al-Ilal dan juga dalam Al-Ulu oleh Az-Zahabi yang mana disebutkan Ustaz tersebut dia jumpa sanad penuh bagi kisah ini dalam Ulu. So kisah Taubah Al-Ambari pula berbeza. Mustafhiman man fis sama'. Nabi tunjuk kepada dia, tanya siapa di langit. So sekarang ada versi lain pula. Taubatul Ambari dengar daripada Muawiyah bin Al-Hakam. Dengar daripada Atha bin Abi Yasar. Taubatul Ambari dengar daripada Atha bin Abi Yasar. Dalam masa yang sama, Hilal bin Abi Maimunah pun dengar daripada Atha bin Abi Yasar. So ada dua version. Kita tak boleh kata mungkin yang itu betul kot, mungkin yang ini betul kot. Possibility ada di mana-mana. Boleh jadi, okeylah, kalau nak kata boleh jadi ni semua kisah yang sama, itu cerita lain. Tapi sekarang kita nak cerita pasal siapa yang betul-betul mendengar daripada Atha. Ini persoalan yang penting. Sebab dua-dua ni klaim dengar daripada Atha. Apa yang Atha kata? Ini persoalan penting, apa yang Atha kata. Orang seperti Atha, kebiasaannya dia bukan Atha bin Yasar orang yang kritis dalam hadis. Dia tak akan bagi dua lafaz berbeza kepada dua rawi yang berbeza, melainkan akan diketahui. Jadi siapa yang betul-betul dengar daripada Atha? Para penilai hadis, mereka ada disiplin. Di antara murid-murid Atha, ini yang kita kata tadi ilmu ilal. So kita kena go through siapakah di antara mereka berdua yang banyak meriwayatkan daripada Atha, yang biasa meriwayatkan daripada Atha. Ternyata Hilal bin Abi Maimunah. Kerana riwayat yang kedua daripada Taubatul Ambari daripada Atha, riwayat yang kedua ini adalah riwayat yang sangat jarang ataupun boleh dikatakan hanya satu hadis jariah ini saja yang diriwayatkan, Taubah riwayatkan daripada Atha. Ini isu yang kedua. Jadi menunjukkan
bahawa saya boleh, kalau boleh tengok note yang saya ada supaya bagi saya masa sikit. Kan saya jawab terlalu lama ke ni? Okey tak? Saya bosan pula dengar jawapan lama sangat. Saya teruskan sikit lagi untuk jawab soalan ni. Ni susah cerita hadis ni. Baik, balik Ya, kepada cerita kita tadi. Taubah al-Anbari bukan rawi yang masyhur daripada Atha bin Abi Rabah. Mungkin satu hadis ni je. Berbeza dengan Hilal bin Abi Maimunah. Banyak hadis daripada Atha bin Abi Yasar. Itu satu isu. Untuk mengatakan riwayat Taubah al-Anbari daripada Atha ini, di situ ada ilal yang tersembunyi. Taubah al-Anbari. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ini tidak di-pick up oleh mana-mana hadis. Melainkan Daraqutni sebut secara mu'allaq, tidak bersambung di dalam kitab Al-Ilal dan juga Az-Zahabi yang datang kemudian. Ala kulli hal, Daraqutni sendiri sebut yang sahih adalah Yahya dan Fulaih. Fulaih kita dah bincang tadi isu dia bercanggah dengan Yahya dan Malik. Dan Daraqutni sendiri sebut hadis ni tak kuat. Jadi meskipun dia diriwayatkan oleh Az-Zahabi, diriwayatkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, dalam masa yang sama Al-Imam Az-Zahabi dia sendiri menyebutkan bahawa syawahid, ini Ustaz Nodros sendiri sebut, syawahid bagi Hilal bin Abi Maimunah adalah lemah. Artinya syawahid Hilal bin Abi Maimunah ni adalah Taubatul Anbari lah. So Az-Zahabi sendiri kata hadis tu lemah. Kita tak boleh lah nak claim kata hadis tu sahih. Hadis tu pun sahih juga. Tak boleh. So ini bayangkan, ini baru satu kes tentang hadis Muawiyah bin Al-Hakam. So keluarkan hadis tu, selesai dah. Pergi kepada hadis Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud pula. Ini pun ada isu juga. Ubaidullah ada dua riwayat daripada dia. Satu riwayat Ibn Shihab Az-Zuhri. Riwayat kita kalau ingatan saya salah, maafkan saya lah. Malik, Yunus, Ma'mar daripada Ibn Shihab Az-Zuhri daripada Ubaidullah. Hadis ini menceritakan seorang lelaki Ansar pergi jumpa Nabi bawa hamba dan sebagainya. Clear, satu part. Ada satu lagi hadis. Hadis ini daripada Al-Mas'udi, daripada Aun, daripada Ubaidullah, daripada Abu Hurairah kalau tak silap saya. Ini cerita lain pula. Ini bercerita tentang yang jawapan hamba itu berlaku dengan cara isyarat. Berlaku secara isyarat. So ada dua hadis daripada yang dalam hadis tu kedua-duanya ada nama Ubaidullah. Apa nak buat ni? Nak tarjih ke nak jamak? Ini persoalan juga ni. Nampak tak? Dia bukan pasal aku pilih tarjih, hang pilih jamak. Dalam spesifik kes ni pun, okey, kes ni saja nak tarjih ke nak jamak? Kalau nak tarjih, semestinya riwayat tiga orang besar ni, Malik, Ma'mar dan Yunus daripada Ibn Shihab daripada Ubaidullah, itu lebih kuat daripada Ubaidullah. Berbanding yang ada bahasa isyarat yang mana diriwayatkan oleh Al-Mas'udi daripada Aun daripada Ubaidullah. Mas'udi ini saduq yukhti taghayyara akhirahu. Peringkatnya lemah dalam hadis ni lah. Artinya dia dipercayai tapi dia banyak buat silap dan di hujung umur dia ingatan dia jadi kurang. Begitulah. Bandingan tiga hardcore punya muhadis. So riwayat tu jadi lemah. So kalau kamu nak melakukan tarjih, riwayat bahasa isyarat ni dah jatuh dah. Sebab yang sahih macam mana? Dia tak boleh nak mungkin lah. Mungkin saya tanya soalan lain pula pasal mungkin. Nanti dah termasuk campur ada 3 soalan dah. Mungkin kita cerita kemudian. Maka kalau nak tarjih, riwayat ini dah terkeluar dah. Sebab dia lebih lemah berbanding dengan 3 orang besar yang meriwayatkan daripada Shihab daripada Ubaidullah tadi. Satu part. Sebab kamu tak boleh jamak. Al-Imam Ibn Khuzaimah kalau seingat saya, dia sebut dengan jelas. Yang tu soalan. Atashhadin alla ilaha illallah wa anni rasulullah atuqinina bil ba'thi ba'dal maut. Ini tak boleh isyarat, memang clear disebut soalan. Berbanding dengan satu lagi yang disebut isyarat di jawapan dan soalan jawapannya datang dengan isyarat. So kalau nak tarjih ini dah out. Kalau nak anggap ia kisah yang berlainan, artinya dah tambah satu lagi cerita dekat sini. Jadi itu cara nak nilai. Kemudian kalau kita pergi kepada hadis Syarib bin Suwaid pula pun ada perbezaannya juga. Dan bila ada perbezaan, contohnya hadis Syarib bin Suwaid, Hamad bin Salamah meriwayatkan dengan lafaz man rabbuki man ana, Hamad bin Salamah. Ini berbeza dengan 3 orang rawi lain daripada Syarib bin Suwaid yang meriwayatkan dengan lafaz ainallah man ana, iaitu Al-Qasmili dan juga Ziyad dan juga Abu Muawiyah. So 3 berbeza dengan Hamad. Ini hadis ketiga ni, Syarib bin Suwaid. So hadis Syarib bin Suwaid pun kalau nak tarjih, majoriti yang meriwayatkan hadis ini Al-Qasmili, Ziyad dan juga Abu Muawiyah, mereka ni semua thiqah. Hamad juga thiqah, meriwayatkan dengan lafaz ainallah dengan man ana. Hamad bin Salamah meriwayatkan dengan lafaz man rabbuki man ana. Jadi pada saya dia bukan semudah kamu tarjih aku jamak kamu tarjih. Tak, dia tak semudah itu. Ada penilaian yang sangat mendalam tentang hadis yang kena diambil perhatian. Wallahu alam. Minta maaf jawapan terpanjang pula.
Alhamdulillah, satu pendaratan Ustaz sama mendarat dengan begitu baik sekali. Jadi kita nak masuk ke soalan yang seterusnya. Berkenaan dengan identiti Muawiyah Ibn Hakam Ustaz. Sebab ada yang kata identiti Muawiyah Ibn Hakam ni tak jelas. Ada yang kata dia Maki, ada yang kata dia Ansari seperti Imam Ahmad dan Imam Darqutni. Jadi apa pendapat Ustaz? Apa identiti dia? Boleh Ustaz tolong jelaskan? Asalnya dia Sulami. Sulami perkampungan mereka di antara Mekah dan Madinah lah. Mekah dan Madinah, jadi dia Sulami. Asalnya begitu, yang zahir pada kita dia Sulami. Kalau kita nak cari bukti sampingan nak mengatakan dia ini rajul minal ansar yang ada dalam riwayat Ubaidullah tadi kan, nak katakan dia orang yang sama, meskipun dia rajul minal ansar, ini belum cukup untuk nak katakan dia orang yang sama, sebab siap kisah tu berbeza, madar rawi berbeza, lafaz soalan berbeza, ada banyak perbezaan lain. Tapi okeylah, saya jawab soalan ni sajalah. Boleh tak nak katakan dia ansar? Okey, kita tengok bukti-bukti yang dikemukakan. Antara buktinya, Imam Ahmad masukkan namanya di dalam Musnad Ansar. Nama dia juga terdapat dalam Musnad Makkiyin. Okey, jadi isunya nama dia ada di dalam Musnad Ansar dan Musnad Makkiyin. Dan juga penyusunan bab kitab Ahmad ini bukan penyusunan yang tepat. Ibnu Asakir mengkritik, Dahlawi mengkritik, ramai yang mengkritik penyusunan Ahmad kerana Ahmad menyerahkan kepada anaknya Abdullah untuk susun, letak hadis ni di sini, letak hadis tu di sana dan sebagainya. Dan Imam Ahmad rahimahullah meninggal dunia, anak dia sambung susunan itu. Dan susunan anak tu pula kadang-kadang dia masukkan hadis dia sendiri. Dia masukkan hadis dia sendiri dengan yang dia riwayatkan daripada orang lain dalam Musnad Ahmad. Sebab itu Ibnu Asakir menyusun semula kemudian, sebab susunan Musnad Ahmad, susunan bermasalah. Satu. Dan susunan dalam Musnad Ahmad ni juga banyak rawi yang termasuk di tempat lain. Ada yang ramai rawi yang bertindih di tempat lain. Ibnu Asakir kata di antara Kufiyin dengan Basriyin tak ada separation, dia bercampur aduk di antara kedua-duanya. Ada rawi yang masuk di dalam musnad yang berbeza, Mekah dan juga Makkiyin dan juga Ansar. Ada rawi lelaki termasuk di tempat rawi yang khusus untuk perempuan. Jadi susunan ini sebenarnya bukan satu dalil. Kerana susunan ini ada beberapa kecelaruan dan bukan 100% dilakukan oleh Imam Ahmad. Itu yang kedua. Yang ketiga, nama Muawiyah bin Al-Hakam ni, dia duduk dalam Musnad Makkiyin dan juga Musnad Ansar. Jadi dia tak membuktikan apa-apa pun. Kalau nak dikatakan, inilah kadang-kadang kita ni tak boleh, apa orang kata, tak boleh mencari dot yang kita nak. Dia kata mungkin ada dalam Musnad Makkiyin sebab hadis yang diriwayat tu ada cerita pasal zaman jahiliah. Tak ada kena-mengena. Susunan ni bukan kena-mengena pasal cerita apa yang ada dalam hadis tu. Susunan ni cerita pasal rawi yang meriwayatkan hadis itu dan berlaku beberapa kesilapan dan kecelaruan di dalam menetapkan bab. Dia tak boleh nak pergi takwil. Sebenarnya patut ada dekat Madaniyin ataupun Al-Ansar. Tapi termasuk dalam Makkiyin sebab dalam tu ada hadis cerita pasal zaman jahiliah. Tak betul. Ini dot yang tidak ada, yang kita reka sendiri. Itu berkaitan dengan Musnad Ahmad lah. Jadi dia bukan satu bukti lah. Musnad Ahmad tu sendiri letakkan dia di dalam, terutamanya nama Muawiyah bin Al-Hakam ni duduk dua tempat, Makkiyin dan juga Ansar. Berkaitan dengan apa nama Daraqutni dalam Ilal, itu lebih jelas lah. Daraqutni letakkan dalam Ilal, kita tahu sebabnya. Sebab hadis ini kesemua mereka meriwayatkan daripada Atha bin Yasar. Dalam kitab Daraqutni, metod Daraqutni ni, dia nak susun hadis, satu-satu hadis sahabat tu, kemudian dia bawa semua dan dia tarjih. Itu fungsi kitab Ilal, nak tunjuk kat mana berlaku Ilal, kat mana ada kecacatan, kat mana tak cacat. Dia bawa masuk semua hadis yang dia berlegar-legar tentang satu rawi yang sama ataupun satu pokok yang sama. Baik, hadis ini, hadis Muawiyah bin Al-Hakam ni, dan disebut oleh Daraqutni. Yang sahih adalah apa yang disebut oleh Yahya dan juga Fulaih. Ada satu jalan Taubatul Ambari tadi, jalan Taubatul Ambari, Sa'id bin Zaid daripada Taubatul Ambari melalui Atha bin Yasar. Dan disebutkan daripada Abu Bishr daripada Atha bin Yasar, yang disebutkan di situ rajulun minal ansar, seorang lelaki daripada Ansar. Okey, hadis yang sama, berlega-lega tentang Atha juga, tapi ini daripada Abu Bishr, Ja'far bin Iyas. Abu Bishr kata, aku ambil hadis ni daripada Atha, daripada seorang lelaki daripada Ansar. Kenapa Daraqutni masukkan di sini? Dia masukkan di sini bukan sebab nak habaq kat kita, tengok lelaki Ansar ni lah Muawiyah. Bukan.
Daraqutni masukkan dekat sini, dia kumpulkan sekali sebab dia berkumpul pada Atha bin Yasar, berkumpul di situ. Dan dia nak tunjukkan selain daripada yang aku kata yang sahih, riwayat-riwayat lain semua dhaif. Itu fungsi kitab ilal. Kita jangan datangkan timbulkan persoalan. Kalau takkan Daraqutni tak tahu, Daraqutni masukkan dalam ilal menunjukkan rajul minal ansar ni adalah Muawiyah. Bukan begitu. Dia masukkan dalam ilal sebab dia nak tunjuk yang hadis tu dhaif. Itu fungsi dia masukkan dalam ilal. Dan itu fungsi dia melakukan tarjih di penghujung. Jadi kalau tanya alasan nak kata ada dalam ilal ni menunjukkan bahawa orang yang sama, tak. Fungsi kitab ilal itu sendiri nak menunjukkan mana yang betul dan mana yang lemah. Dalam kes ini, Ad-Daraqutni dia sendiri telah menunjukkan yang betul adalah riwayat Yahya daripada daripada Hilal, daripada Atha. Bukannya yang tadi itu daripada Abu Bishr, daripada rajul minal ansar. Jadi itu jawapanlah sedikit sebanyak tentang Ahmad dan Daraqutni. Okey, alhamdulillah kita akan masuk. Tapi saya dah jawab dah kan masa Daraqutni, saya dah jawab kan masa forum baru ni. Cuma Ahmad dua-dua saya dah jawab dah kan. Ni saja Masa debat dah jawab dah Ustaz. jawab kan dua ni. Okey, baik. Kemudian soalan yang seterusnya Ustaz tentang UND dakwa bahawa Imam Syafi'i dia membawakan hadis dengan dua lafaz yang berbeza. Ainallah at-tashhadi dalam kitab dia. Tapi Imam Syafi'i mentarjihkan lafaz at-tashhadi. Betul ke dakwaan ni Ustaz? Yang ni dia cakap Ustaz tak jawab lagi. Yang ni saya tak jawab lagi. Ni sebab saya pun tak sedia waktu nak jawab. Saya tak bersedia dengan isu ni. Baik, okey. Tentang Imam Syafi'i. Kemudian saya baca semula. Saya baca Imam Syafi'i. Tapi Ustaz boleh jelaskan sekali tentang perbahasan Jamiyah, Ajma'. Ini penting. Saya rujuk penulisan Imam Syafi'i. Saya baca sebelum buat tesis. Tapi saya tidak khusus dalam setiap perkara yang disebut oleh Imam Syafi'i dan saya tak bersedia untuk jawab tu dah. Tapi bila saya rujuk sembali, ternyata ada 3 kesalahan di sini. Yang pertama, Al-Imam Syafi'i memasukkan hadis ini tentang bagaimana mengislamkan jariyah yang a'jamiyah. Okey, a'jamiyah. Pertama, a'jamiyah, dan dia bawa hadis Muawiyah iaitu ainallah dengan man ana, a'jamiyah. Apa yang saya lihat, Ustaz Nurdurus apa yang dia buat? Dia tafsirkan a'jamiyah ni dengan tak boleh nak bercakap, tak fasih bercakap. Katanya ini a'jamiyah. Kalau ajam lainlah, kata bukan orang Arab, tapi a'jamiyah ni ada masalah dengan percakapan. Itu satu yang dia buat. Dan yang kedua, kerana itu dia mengatakan bahawa Imam Syafi'i bila bawa hadis Muawiyah, Imam Syafi'i merujuk kepada tajuk tadi a'jamiyah, seolah-olah Imam Syafi'i anggap hadis Muawiyah ini sama dengan hadis riwayat Ubaidullah yang jawab dengan isyarat tu. Yang kedua. Yang ketiga, dekat bawah tu Imam Syafi'i kata aku suka kalau ditambah dengan soalan sekian memeriksa imannya dengan hari kiamat dan sebagainya. Dia kata ini contoh Imam Syafi'i anggap semua ni hadis yang sama. Baik, betulkah begitu? Tak betul. Kenapa tak betul? Pertama sekali, perkataan a'jamiyah di sisi Imam Syafi'i bukan macam yang konklusi satu kita buat. A'jamiyah mesti bererti dia ada masalah dengan percakapan, cakap pelat ataupun tak boleh nak bercakap. Tak betul, bukan itu. Ini conclusion yang salah. Perkataan a'jamiyah dalam bahasa Arab boleh merujuk kepada orang tu bisu, boleh merujuk kepada orang tu ada masalah percakapan, dan boleh juga merujuk kepada orang bukan Arab. Ajam, boleh merujuk ke semua maksud ini. Jadi satu, nampak kita cuba untuk jump to one conclusion, iaitu a'jamiyah bererti yang tak boleh bercakap saja. Tak. Bahkan kalau kita cek di dalam Al-Imam Syafi'i rahimahullah menggunakan perkataan a'jamiyah di tempat-tempat lain bukan bererti orang yang tak boleh cakap. Satu bab Imam Syafi'i bercerita tentang hadis yang dia riwayatkan berkaitan dengan Hatib bin Abi Balta'ah. Dia merdekakan semua hamba dia. Bila dia merdekakan semua hamba dia, seorang hamba dia tu berzina. Hamba ini dalam riwayat itu disebutkan a'jamiyah lam tafqah. A'jamiyah yang lam tafqah. Lam tafqah ni tak faham. Dia macam bodoh-bodoh sikit, tak berapa cerdik. Bukan tak boleh cakap, a'jamiyah la tafham. Dia tiba-tiba mengandung. Jadi dibawakan kes itu, nampak a'jamiyah lam tafqah. A'jamiyah yang dia tak cerdik. Dibawa kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, perempuan tu. Dia tangkap mengandung. Sayyidina Umar tanya dia, mengandung anak siapa? Dia kata aku mengandung anak Mar'ush dengan 2 dirham. Dia bayar aku 2 dirham, aku pun mengandung anak dia. Ada 3 orang dekat situ. Abdurrahman bin Auf, Ali dengan Osman. Umar tanya kepada Ali dan Abdurrahman bin Auf, dua-dua kata alaihal had, kena hukum had ke atas dia. Kena hukum dia janda. Bila dia janda kena hukum matilah. Osman tak jawab. Umar tanya kepada Osman, jawab, hang punya pandangan apa? Beberapa kali Umar tanya, Osman menjawab, aku tengok dia ni tak rasa malu dan tak rasa takut langsung. Dia pergi habaq dia berzina, dia pergi habaq berapa banyak dia dapat duit. Menunjukkan yang dia ni tak cerdik. Apabila dia tak cerdik, tak bolehlah kita jatuhkan had kepada dia.
Osman setuju dengan Omar setuju dengan pandangan Osman. Bila setuju dengan pandangan Osman, kemudian Omar hukum dia dengan sebatan sahaja, tidaklah dihukum dengan hukuman bunuh. Jadi perempuan ni dalam riwayat itu disebutkan a'jamiyah lam tafqah. So, menunjukkan a'jamiyah ni bukan semata-mata yang tak boleh cakap kena pakai bahasa isyarat sahaja, tidak. Ini ada bukti dalam Bahkan di tempat lain, di dalam juga Imam Syafi'i dia cerita pasal bab orang yang dia sembunyikan niat lain. Dia dah nikah tapi dia sembunyikan niat dia nak cerai. Dia tak abang kat lagi seorang. Imam Syafi'i kata, kalau satu orang dia pergi menikah dengan daniyah, a'jamiyah, lelaki yang cerdik, keturunan tinggi, dia pergi menikah dengan perempuan yang keturunan biasa dan a'jamiyah, bodoh-bodoh sikit. Lalu dia simpan niat, aku kahwin je aku nak cerai. Imam Syafi'i kata pernikahan itu sah. Sebab kita tak boleh tahu apa yang ada dalam niat dia tu. Artinya, saya nak tunjukkan di sini, kita saya tak suka diskusi begini. Sekurang-kurangnya untuk mengejutkan kita dengan maklumat baru, buatlah extensive punya study. Jadi kita tak payah nak kaji ketepatan maklumat. Kalau macam ni penat kita nak kena kaji ketepatan maklumat semula. Ternyata mengkhususkan a'jamiyah dengan maksud orang yang tak boleh bercakap adalah pengkhususan yang salah. Terutamanya kalau nak katakan ini yang dimaksud oleh Imam Syafi'i. Tidak. Di tempat lain Imam Syafi'i bermaksud a'jamiyah artinya orang yang tak cerdik. Dan kesemua hamba-hamba hadis jariah yang Nabi tanya dengan soalan yang simple, dia pun tak cerdik. Pengetahuan mereka biasa. Satu. Jadi tak ada kaitan. Kita tak boleh create delusion nak kata ada kaitan antara dua hadis yang sebenarnya tidak pun. Tajuk tu a'jamiyah. A'jamiyah di sisi Imam Syafi'i yang tak cerdik sangat. Imam Syafi'i rahimahullah bawakan hadis Muawiyah bin Al-Hakam, Ainallah man ana. Dan di bawah itu, Imam Syafi'i kata, aku suka kalau ditambah dengan soalan-soalan lain. Iaitu soalan-soalan tu'mini nabil ba'thi dan sebagainya, aku suka. Di sini ada banyak kemungkinan. Mungkin Imam Syafi'i mengatakan ini sebab dia melihat ini dalam kisah lain ada soalan begini. Mungkin Imam Syafi'i kata dia suka dengan soalan ini kerana itu pandangan dia sendiri. Mungkin dia kata dia suka kerana ini riwayat yang tersebar di zaman itu yang tidaklah sampai kepada dia dengan jalan mausul. Mungkin juga dia suka ini kerana itu hukum fiqh biasa yang dia istimbat. Ada banyak kemungkinan di sini. Macam mana hang boleh draw conclusion? Ini menunjukkan Imam Syafi'i tarjih riwayat Muawiyah yang riwayat ini menunjukkan Imam Syafi'i gabungkan di antara hadis Muawiyah dan hadis Ubaidullah tadi yang ada lafaz atashhadin alla ilaha illallah atuqini nabil ba'th. Kita connect dot yang tak ada isu yang kedua. Dan isu pertama tadi tak, a'jamiyah ada banyak maksud di sisi Imam Syafi'i. Kita jangan draw satu conclusion kemudian force semua kesimpulan untuk masuk dalam conclusion kita. Pada saya itu tak betul. Pengajian hadis tidak semudah itu. Dia ada beberapa isu Ustaz. Isu dia macam dia ada fallacy of straw man kan. Kita memasukkan perkataan yang dalam mulut Imam Syafi'i itu sendiri. So nombor 2 dia punya fallacy tu correlation is not causation. Maksudnya sesuatu tu walaupun dia ada nampak persamaan tapi tidak bermakna penyebab dia. So isu dia kat situ, dia macam kaedah yang digunakan oleh teori konspirasi. Dia banyak menggunakan kaedah-kaedah ni. Nampak je persamaan dia dot sambung-sambung. Ya. That's the issue yang sangat besar. Saya perasan juga sebab kalau perasan hadis tu sebut ainallah dengan man ana. Bahkan hadis tu yang sahaja riwayatkan hadis Muawiyah, hadis Ubaidullah saya ingat Imam Syafi'i tak riwayatkan. Itu yang disebut di situ. Di bawah tu istimbat Imam Syafi'i. Bagaimana kita boleh ambil istimbat Imam Syafi'i untuk mengatakan bahawa tak, sebenarnya maksud Imam Syafi'i dalam hadis tu dah ada dah benda yang aku istimbat ni, cuma aku tak habaq. Itulah connection yang tidak ada yang diwujudkan. Tak betul lah sebenarnya. Okey, baik. Pasal dalam kitab Imam Syafi'i ini dah jelas. Jadi kemudian soalan seterusnya Ustaz, dalam kitab Imam Ibn Katsir pula. Dikatakan Imam Ibn Katsir dalam tafsir dia, bila dia membincangkan tentang kafarah bila tersalah membunuh, Imam Ibn Katsir membawakan dua-dua hadis dengan lafaz yang berbeza ni. Seolah-olah Imam Ibn Katsir ni menggabungkan kedua hadis tu. Seolah-olah hadis yang sama di sisi Imam Ibn Katsir. Apa pendapat Ustaz? Sebenarnya saya pun tak baca. Saya jujur saya tak baca pasal Ibn Katsir. Sebab satu, saya kalau cari-cari kita akan jumpa orang yang gabungkan kisah. Kita akan jumpa kalau cari-cari. Tapi pada saya pun tak ambil berat isu tu sebab Ibn Katsir seorang alim yang besar dalam tafsir. Tapi kita kena sedarlah dalam dia ada taratubiyah, ada kedudukan dalam ilmu. Ibn Katsir di dalam naqdul hadis tidaklah seperti Az-Zahabi ataupun Ibn Hajar di zaman itulah, ataupun sedikit sebelum tu dan selepas tu, ataupun zaman-zaman sebelum. Bukan memperkecilkan Ibn Katsir, tapi mungkin taklikat Ibn Katsir tu taklikat dia, tetapi di dalam naqdul hadis saya fikir Ibn Katsir di zaman itu itu bukanlah bidang yang
dia sangat pakar berbanding dengan orang lain yang juga hidup di zaman tu. Tapi yang lebih penting saya tak sempat nak baca Ibnu Katsir. Mungkinlah dakwaan Ustaz Nodros tentang yang disebutkan oleh Ibnu Katsir itu betul, mungkin betul pandangan Ibnu Katsir, tapi saya fikir ini tak boleh membantah hujah-hujah yang telah kita tunjukkan bahawa dua hadis ni adalah hadis yang berbeza sebenarnya. Wallahu alam, saya tak baca Ibnu Katsir. Okey, tak apa. Kemudian Ustaz, tentang hadis dikatakan Murji'ah dia menggunakan hadis Jariyah ni sebagai hujah untuk mengatakan amal cukup dengan hati, tak perlu beramal, cukup iman dengan hati. Dan Imam Ahmad dia membantah Murji'ah. Dia kata sebenarnya ini adalah hujah ke atas Murji'ah. Seolah-olah Imam Ahmad menggabungkan hadis ni. Macam mana? Sebenarnya ini tak betul juga, ini pun misleading. Sebab kita tengok dalam Al-Khalal kan, kitab Sunnah Al-Khalal, Imam Khalal bawakan ni riwayat yang stand alone. Kalau tengok muka surat sebelum tu ada riwayat lain lah, riwayat yang berbeza, tapi ini riwayat yang stand alone daripada Abdul Malik Al-Maimuni, riwayat yang stand alone. Apabila ditanyakan kepada Imam Ahmad tentang hadis Jariyah, dan Al-Khalal sebut ataupun Ahmad sebut iaitu hadis yang seorang bawa hamba dia jumpa Nabi SAW, dan juga mereka menggunakan hadis ini untuk nak mengatakan bahawa cukuplah iman sahaja, tak perlu amal. Bawa Jariyah kepada Nabi SAW itu dah cukup. Imam Ahmad bantah. Imam Ahmad kata hujjatun alaihim, ini hujah ke atas mereka, bukan untuk mereka. Bukankah Nabi tanya sekian-sekian soalan? Baik, di mana yang dalam riwayat ini kan, riwayat Abdul Malik ni, di mana yang riwayat ini mengatakan ini cerita tentang hadis Muawiyah? Tak ada. Iyalah, kalau buka muka surat sebelum ada, tapi muka surat sebelum tu cerita pasal riwayat yang berbeza, bukan riwayat ini. Riwayat Abdul Malik bermula di sini. Bila bermula di sini, riwayat ini tak sebut pasal hadis Jariyah dalam riwayat yang datang daripada Muawiyah bin Al-Hakam. Siapa yang kata begitu? Satu. Yang kedua, kalau nak anggap Imam Ahmad letak semua hadis Jariyah sebagai satu hadis sahaja, artinya bukan sahaja kesimpulan saya berbeza dengan Imam Ahmad, kesimpulan Ustaz Nodros berbeza dengan Imam Ahmad, sebab dia pun anggap lebih daripada satu hadis. Yang ketiga, jelas-jelas dalam riwayat Khalal ni Imam Ahmad membantah mereka Murji'ah dengan berkata, bukankah Nabi tanya sekian, bukankah Nabi tanya sekian. Artinya Imam Ahmad jelas nak menunjukkan ini bukan sekadar bahasa isyarat. No, tak. Ada soalan yang macam-macam. Jadi sebenarnya dengan membawakan, di mana kita nak ikut Ahmad? Takkan sekadar nak ikut Imam Ahmad sekadar untuk cari relation, nak katakan riwayat Ubaidullah dan juga riwayat Muawiyah adalah riwayat yang sama, sedangkan tak disebut pun dalam riwayat Khalal ni. Tapi akhirnya kesimpulan Imam Ahmad tak mau terima pula. Kan kita tak boleh attach to authority yang kita suka saja. Sama ada you buat extensive research sendiri ataupun ikutlah authority, tapi dia research tak buat. Ikut authority pun part ni je aku nak ikut. Tapi part Imam Ahmad kata bukankah Nabi tanya sekian, bukankah Nabi tanya sekian. Yang tu aku tak mau ikut pula. Tak boleh lah begini. Nak taklid. Nak buat research. Tak bolehlah taklid sana sikit, taklid sini sikit, dah lah buat kesimpulan sendiri. Itu tak tepat lah sebenarnya. Okay? Wallahu a'lam. Okay, tak berkenaan dengan Ubaidullah dengan Muawiyah Ibnu Hakam. UND dakwa, kalaulah hadis Ubaidullah dengan Muawiyah Ibnu Hakam ni adalah kisah yang sama, satu kisah yang sama, maka dia akan menyokong pendirian UND, pendirian Ustaz Nodros, iaitu hadis ni menggunakan bahasa isyarat. Tapi kalau hadis ni adalah hadis yang berbeza, kisah yang berbeza, barulah dia menyokong pendirian Ustaz. Adakah betul dakwaan ni? Adakah sesimpel itu? Ustaz jelaskan sikit. Kan macam mana kalau orang yang sama menyokong kesimpulan dia, kalau orang yang berbeza menyokong kesimpulan saya gitu. Kalau kisah hadis Ubaidullah dengan Muawiyah bin Hakam adalah kisah yang sama, maka dia akan menyokong pendirian UND. Kalau dua hadis ni adalah kisah yang berbeza, barulah dia menyokong pendirian Ustaz Saman Ali. Simple macam tu. Betul tak? Saya punya dia macam ni lah, dalam hadis kan, dalam pengajian hadis kita perlu kepada data. Kita perlu kepada data dan kita perlu kepada tarjih. Perlu tarjih. Kesimpulan tak boleh dibina dengan kita pergi kepada satu kolam yang penuh dengan kebarangkalian, kita kutip dan kita draw conclusion. Dia tak boleh begitu. Dalam hadis bukan begitu. Ulama hadis bila dia kata last kali kalau dia kata ini mungkin, dia akan stop di situ. Aku tak ada tarjih, aku tak tahu, ini je. Tapi selagi mereka boleh tarjih, mereka akan melakukan tarjih. Dia tak berfungsi dengan cara itu. Kita tak boleh kata first kali ada kemungkinan Muawiyah
adalah Ansari ataupun bukan Ansar. Tak, aku ambil kemungkinan dia Ansari berdasarkan connection dot yang tak kena tadi tu. Bila ambil connection tu, ada kemungkinan riwayat Muawiyah adalah riwayat yang sama dengan Ubaidullah sebut. Tak, aku ambil pula daripada sini nak katakan dia riwayat yang sama. Ada kemungkinan lafaz diriwayatkan betul-betul ataupun lafaz tasarruf forward. Tak, aku nak ambil kata ini adalah tasarruf forward. Ada kemungkinan ini berlaku dengan bahasa isyarat ataupun berlaku dengan perkataan. Tak, aku nak ambil ini berlaku dengan bahasa isyarat. Ada kemungkinan semua riwayat yang berbagai-bagai ni semua merujuk kepada bahasa isyarat. Tak, aku nak kutip daripada sini pula. Hadis tak boleh macam tu. Dia bukan pasal kita nak pilih mana-mana 50-50. Aku ambil ni, aku ambil sini, aku ambil sini, aku ambil sini, lalu aku draw conclusion. Tak, hadis tak boleh begitu. Hang kena buktikan apa sahaja kesimpulan yang kita buat. Saya kata, kalau mereka orang yang berbeza, riwayat Muawiyah bin Al-Hakam telah pun berdiri, diriwayatkan oleh ramai orang dan diterima pakai oleh para ulama besar. Termasuk ulama Asy'ariyah yang pakai dia. Tadi kita cerita pasal Imam Ahmad. Al-Imam Nawawi pun sama. Dia kata lafaz ainullah tu betul. Sama ada nak takwil ataupun nak tafwid dia. Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari juga menerima lafaz itu. Dia kata itulah paling sesuai. Nabi SAW tanya soalan. Jadi kalau dua orang berbeza, hadis Muawiyah bin Al-Hakam yang diriwayatkan oleh Yahya bin Abi Kathir dengan lafaz ainullah dan juga man ana itu paling sahih. Tak boleh tolak. Baik, kalau mereka dua orang yang sama, kalaulah dikatakan dua orang yang sama sekalipun, hadis Muawiyah bin Al-Hakam itu yang diriwayatkan oleh Yahya tetap yang paling tepat. Dan juga riwayat Ubaidullah bin Abdullah adalah sekadar menggambarkan hadis itu dengan bahasa yang lain. Kenapa? Penting juga. Kenapa? Pertama, mursal Ubaidullah ada isu. Ini saya dah sebut panjang hari tu. Kalau Ubaidullah tak sebut nama sahabat, ada isu. Dia jangan kata, tabi'in kita terimalah. Tak, tuan-tuan dan puan-puan, hadis ada disiplinnya. Ada beza di antara mursal Sa'id bin Musayyib. Ada beza di antara mursal Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Ada beza antara mursal Atha' bin Abi Rabah. Ini semua disiplin yang kena pergi kelas ulum hadis. Satu, mursalnya bermasalah. Dan riwayatnya dengan jalan yang bersambung sebagaimana diriwayatkan oleh Ma'mar tak boleh digunakan untuk overrule riwayat Malik dan juga Yunus. Sebab dia ada taratubiyah antara Malik dan juga Ma'mar mana yang lebih utama. Dan riwayat Ubaidullah bila dikatakan mursal, mursal dalam Imam Malik dan juga muttasil dalam Imam Malik, manhaj Imam Malik sendiri dia ada priority. Bila dia kata yang aku riwayatkan ini sahih, para ulama mengatakan apa yang diriwayatkan secara muttasil. Dua-dua hadis ada dalam Muwatta' Malik. Dan ada evidence yang jelas menunjukkan bahawa Yahya bin Abi Kathir adalah orang yang menyampaikan hadis Muawiyah bin Al-Hakam full story sepenuhnya, yang panjang. Orang lain pick up sikit-sikit. Abu Salamah pick up sikit. Dalam riwayat Fulaih ada pick up sikit. Dalam riwayat Taubah Al-Ambari mungkin ada pick up yang berbeza dengan lafaz yang tersendiri. Dan juga kalau dikatakan Ubaidullah ini hadis yang sama, Ubaidullah pun pick up sedikit. Itu tidak menjatuhkan riwayat Yahya yang memang clear diriwayatkan dengan lafaz yang para ulama katakan inilah riwayat asal bagi hadis ni, yang lain orang lain pick up sikit-sikit. Jadi balik kepada soalan ni, kalau mereka orang yang sama, saya kata kemungkinan besar bukan, sebab siaknya berbeza. Walaupun kamu boleh buktikan kamu cuba buktikan dia Ansari, walaupun kamu katalah kamu berjaya, sedangkan tak berjaya. Dia tak membuktikan mereka orang yang sama, dia dua orang yang berbeza. Siak kisah berbeza. Kalaulah kamu berjaya buktikan dia orang yang sama sekalipun, tak. Masih lagi riwayat Muawiyah bin Al-Hakam berdiri dengan sendiri. Riwayat lain-lain ni semua adalah riwayat yang mentafsirkan. Bukan saya kata. Ibn Abdul Bar kata ahsanun nas siyaqan li hadzal hadis. Siapa? Ahsanun nas siyaq Yahya bin Abi Kathir. Kalau nak pergi ilal kan lebih detail lagi. Sebenarnya Az-Zuhri, saya baru teringat. Az-Zuhri yang meriwayatkan daripada Ubaidullah. Az-Zuhri kenal Muawiyah bin Al-Hakam. Dia kenal dan dia tahu. Sebab ada riwayat lain, Az-Zuhri daripada Abu Salamah meriwayatkan daripada Muawiyah bin Al-Hakam. Di sini Az-Zuhri meriwayatkan daripada Ubaidullah, daripada rajul minal ansar. Jadi Zuhri ni orang yang sangat tegas dan sangat kritis tentang hadis. Dia jaranglah melakukan kesilapan termasuk aduk nama ni. Jadi di sini adalah satu isyarat menunjukkan bahawa Zuhri yang meriwayatkan hadis Ubaidullah an rajul minal ansar ni, Zuhri tahulah itu bukan Muawiyah. Hadis Muawiyah tu lain-lain. Sebab Zuhri sendiri telah meriwayatkan hadis Muawiyah daripada jalan Abu Salamah. Jadi ini memerlukan penelitian lanjut tentang hadis, tapi kesimpulan saya, kita tak bolehlah menganggap hadis ni macam kolam yang penuh dengan kebarangkalian, kita kutip mana yang kita suka lalu kita draw conclusion. Dia tak boleh gitu. Ini bukan tempat untuk bermain permainan begitu. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz.
Hadis jariah ni Ustaz, dia ada pelbagai lafaz. Ada yang sebut at-tashhadi, ada yang sebut ainallah. Yang mana bunyi dia jauh beza. At-tashhadi, ainallah. Jadi kalaulah perkataan tu keluar daripada mulut Nabi, kenapa dia berbeza? Sebab bunyi dia pun jauh. Kalau contoh saya bagi kalau Nabi kata ainallah ataupun dalam bahasa Melayu dia, mana Allah? Walaupun contoh saya bagi contoh bahasa Melayu. Kalau Nabi kata ainallah atau mana Allah, mungkin boleh jadi tu Nabi tanya soalan Nabi sebab bunyi hampir sama. Ainallah, di mana Allah. Tapi ni ainallah at-tashhadi. Jauh beza Ustaz. Kalaulah Nabi kataan soalan tu terbit daripada lisan Nabi, takkan dia boleh jauh beza. Satu ainallah, satu at-tashhadi. Jadi kemungkinan hadis ni menggunakan bahasa isyarat. Sebab lafaz dia pun jauh, bunyi pun beza. Macam mana Ustaz? Tak faham tak? Faham Ustaz, saya nak fikir macam saya nak jawab lagi mudahkan untuk faham jawapan. Sekejap okay, gini. Apabila berlaku kepelbagaian lafaz diriwayatkan oleh rawi yang berbeza dengan jalan-jalan yang kuat, satu kemungkinan lagi adalah kisah ini berlaku lebih daripada sekali. Kemungkinan ini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dan juga disebutkan oleh Ad-Daraqutni dalam Ilal, dan juga ini yang zahir sebab nama sahabat tu dah berbeza dah. Syarib bin Suhaib Al-Thaqafi dan juga Muawiyah, dua orang disebut nama yang berbeza. Artinya peristiwa ni berlaku lebih daripada sekali. Apabila berlaku lebih daripada sekali, tidaklah ada isu kalau lafaz-lafaz persoalan itu berbeza. Kalau satu orang yang datang dengan dia kemampuan pengetahuan dia biasa sahaja, orang yang tak apa cerdik, Nabi tanya, "Ada inallah fis sama' man ana anta Rasulullah." Nah, merdekakan dia. Orang lain pula, hamba Syarib bin Suhaib yang datang kepada Nabi SAW, Nabi tanya dia soalan yang sama mungkin sebab itu yang paling sahih, merdekakan dia. Hamba lain pula, kalau nak dikata Ubaidullah punya riwayat ada dua, satu orang yang datang dia boleh faham banyak, Nabi tanya atuk minin atashhadu alla ilaha illallah, na'am betul. Wa anni Rasulullah, na'am betul. Dan juga atuqini bil ba'thi ba'dal maut, ya betul, merdekakan dia. Ada riwayat Abu Hurairah pula, satu orang yang mai tak boleh cakap langsung, Nabi tunjuk Nabi tanyakan kepada dia ainallah, dia pun tunjuk ke atas. Boleh jadi. Tapi kemungkinan yang lebih besar adalah kepelbagaian riwayat. Tapi macam mana kita nak kata semua peristiwa ni berlaku, hamba dia semua tak boleh nak cakap, semua bahasa isyarat? Itu lagi menimbulkan tanda soal yang besar. Tak ada timbul persoalan Nabi tanya dengan soalan yang berbeza sebab memang imtihan Nabi dengan cara yang berbeza mengikut kepada keperluan. Ini nak merdekakan dia, untuk merdekakan dia soalan berbeza. Apabila orang nak datang hijrah, perempuan-perempuan nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, soalan Nabi berbeza. Nak lari daripada lelaki ke, nak lari apakah, ataupun nak hijrah kerana Allah, Nabi soalan yang berbeza. Dan di sini mungkin melihat kepada keadaan yang berbeza, Nabi tanya soalan yang berbeza berdasarkan kebijaksanaan mereka yang berbeza. Sebab itu yang Ibnu Hajar sebut, untuk larikan dia daripada syubhat ta'til, Nabi tanya soalan ainallah. Tapi saya nak tanya tuan-tuan, fikir logik akal dah kalau peristiwa ni berlaku 3 kali kan. Tiga-tiga tak boleh cakap, tiga-tiga bahasa isyarat. Artinya kesemua riwayat yang bercerita tentang perkataan ini tak betul. Dia jangan buat kaedah macam kita suka hati kita, tak. Kata boleh bererti isyarat tak. Ada soalan yang panjang dengan lafaz yang panjang. Takkan nak kata semua ni bahasa isyarat. Jadi saya rasa kesimpulan itu adalah kesimpulan yang even orang yang kata dia berlaku bahasa isyarat kan, Zahid Kautsari, mereka kata dia berlaku sekali. Berdasarkan penulisan mereka, ini dia berlaku sekali. Saya rasa ini first time saya jumpa orang yang kata peristiwa ni berlaku banyak kali, semuanya bahasa isyarat. Lebih daripada 2 kali, semua bahasa isyarat. Mungkin pembacaan saya kurang, tapi saya tak pernah jumpa lagi lah mana-mana muhadis yang draw conclusion macam tu. Dia jadi 3 kali. Dan ketiga-tiga kali ni semua bahasa isyarat. Saya tak jumpa lagi orang buat begitu. Ada orang yang dia kata berlaku sekali je bahasa isyarat. Ada. Tapi ini first time lah saya jumpa orang kata berlaku banyak kali, semua bahasa isyarat. Wallahu a'lam. Mungkin pembacaan saya kurang, tapi saya tak jumpa lagi lah. Okey, baik. Cantik tu Ustaz. Kemudian Ustaz, dalam dialog ataupun dalam ulasan Ustaz Nudrus, dia membawakan sanad yang penuh untuk hadis yang disebutkan dalam kitab Az-Zahabi, dan dia berhujah dengan hadis tu. Macam mana? Apa pendapat Ustaz tentang tu? Riwayat Taubah Al-Ambari kan yang diriwayatkan penuh tu. Pertama sekali kan, tadi saya dah sebut kan, dekat atas tadi saya sebut soalan sebelum ni kan. Untuk menilai ilal ataupun untuk jamak, ada banyak isu yang para ulama letak into consideration. Yang pertama sekali, apa pentingnya sanad? Ini soalan isu lain pula dalam ulum hadis. Apa pentingnya sanad? Sanad ada 2 kepentingan. Satu, untuk memastikan ketepatan maklumat yang disampaikan. Yang kedua, untuk ambil berkat. Okay?
Untuk memastikan ketepatan maklumat yang disampaikan, ada banyaklah dia punya cara dia nak tengok mana syaz, mana yang berbeza dengan orang lain yang ramai dan sebagainya. Ada banyak mekanisme dalam tu. Yang penting salah satu kepentingan sanad untuk menilai kekuatan lafaz yang disampaikan. Kena tengok rantaian perawi. Tetapi sanad ada prasyarat. Prasyarat untuk sanad berfungsi bagi mengenal pasti ketepatan maklumat adalah jarah wa ta'dil juga mesti berfungsi dengan baik. Sebab sanad tanpa jarah wa ta'dil, sanad hanya boleh bagi berkat tapi tak boleh menolong kita mengenal pasti ketepatan maklumat. Sebab itulah di zaman awal kan, zaman Abu Hatim, zaman Ali bin Madini, zaman Al-Imam Al-Bukhari, zaman Abu Zur'ah, zaman Ahmad, sebagaimana mereka menjaga sanad, begitu juga mereka menjaga tarajim ruwat, memastikan rawi punya profil ada. Baik, kalau sanad itu dijumpai di zaman Imam Al-Baihaqi sekalipun. Al-Baihaqi ni baru selepas zaman Al-Hakim, Tabrani dan sebagainya. Kalau Al-Baihaqi bawa sanad yang tak ada dekat orang lain, itu dah susah dah. Sebab zaman itu jarah wa ta'dil tidak lagi serancak zaman terdahulu. Az-Zahabi rahimahullah datang 400 tahun kan, 300 tahun selepas Al-Baihaqi. Rantaian akhir perawi daripada Az-Zahabi sampai ke atas tu, ya, Az-Zahabi sebut tentang profil mereka, mereka dipercayai dan sebagainya. Tetapi memegang sanad ini bukan lagi menjadi keutamaan dah. Untuk menilai rawi, sejauh mana hafazan mereka, sejauh mana mereka berbeza dengan orang lain, kuat ke tak, ilmu itu tidak dikompil lagi. Jadi itu satu isu. Sanad yang bersambung, tapi mai zaman mutaakhirin, zaman Az-Zahabi, zaman Ibn Hajar dan sebagainya, dia adalah satu tanda, kalau sanad tu menyendiri, tak ada kat tempat lain, kat situ sahaja, jalan hadis tu, satu tanda hadis tu bermasalah. Ini tanda hadis bermasalah. Apatah lagi, yang kedua, kalau ada hadis yang tidak ada dalam mana-mana kitab hadis utama, jangan salah quote saya, jangan kata, kalau tak ada dalam sunan boleh jadi sahih. Ya betul, tak ada dalam sunan boleh jadi sahih. Bahkan riwayat Abdul Razak daripada Atta' itu lebih sahih daripada mana-mana yang ada dalam sunan sebab dia lagi tinggi, sanad Ali. Tetapi, kalau hadis itu tak ada dalam mana-mana sunan, tak ada dalam mana-mana sahih, tak ada dalam mana-mana musannaf, tak ada dalam mana-mana muwatta', tak ada dalam mana-mana musnad, dia ada tanda soal yang sangat besar di situ di sisi muhaddisin. Dua. Ketiga, kalau tengok As-Suyuti kan, As-Suyuti datang mungkin 100 tahun sikit selepas daripada Az-Zahabi. As-Suyuti kata, fa'amal an al-umda al-kutubil mudawwanah. Zaman kita lah ni, nak tengok hadis, tengok kutub-kutub yang ada dah. Apa yang tak ada dalam tu, anggap tak ada lah. As-Suyuti maksudkan buku dia pun, nampak jangan cari hadis baru dah dalam ni. Aku bukan zaman riwayat. Ini zaman sekadar compilation sahaja. Zaman riwayat dah berlalu. Az-Zahabi 100 tahun sahaja ataupun 100 tahun lebih sikit sebelum As-Suyuti. Jadi zaman mereka ni, termasuk Ibn Hajar juga, termasuk Al-Mizzi, bukan lagi zaman riwayat. Sebab tu dalam kebanyakan penulisan Al-Mizzi, Az-Zahabi, Ibn Hajar, mereka nakal kepada kitab-kitab besar yang terdahulu. Ya, mereka sebut juga beberapa riwayat yang sampai kepada mereka, tapi keutamaan dia kitab-kitab besar terdahulu. Okey, ini isu. Isu seterusnya, Ustaz Nodarus, dia sendiri yang bawa satu slide kan yang saya share dulu. Dia bawa satu slide yang Az-Zahabi kata semua syawahid bagi Hilal bin Abi Maimunah adalah daif. Maksud dia mutaba'ah lah. Artinya apa? Mutaba'ah kepada Hilal bin Abi Maimunah ni Habib bin Salamah dan Taubatul Ambari. Jadi bayangkan ginilah. Sanad penuh tu tak ada melainkan dalam Az-Zahabi sahaja. Sanad Taubatul Ambari. Dan Az-Zahabi kata, selain daripada Hilal, iaitu Taubah dan Habib, dua-dua daif. Hang dah lah tak jumpa sanad tu di mana-mana. Hang jumpa dalam Zahabi saja. Baguslah dia jumpa dalam manuskrip yang ada sanad tu. Dan Az-Zahabi pun kata sanad tu hadis tu dhaif. Macam mana hadis tu nak stand jadi sahih? Isu ni. Dan hadis yang tadi tu diriwayatkan oleh ramai orang. Semua orang pick up hadis tu. Kalaulah tak mau pakai yang bawah ni semua, orang yang mendengar daripada Atta', Hilal mendengar banyak hadis daripada Atta'. Dalam Sahih Bukhari ada dekat 20 hadis. Taubah tidak mendengar daripada Atta' melainkan hadis ni sahaja. Jangan kata Atta' salah. Kalau ada kemungkinan tercampur aduk kisah terbawa masuk sini dan sana. Jadi kalau kemungkinan tu ada, Hilal lebih dipercayai daripada Atta' berbanding Taubah daripada Atta'. Ini semua disiplin dalam hadis. Kalau kita baca ulama hadis, kita akan nilai ala kulli hal
membawa sanad penuh sampai ke Imam Az-Zahabi. Alhamdulillah, satu usaha yang saya tak jumpa dalam tesis saya. Bagus, nanti saya boleh improve tesis saya. Tapi dia tidaklah menambahkan apa-apa melainkan ambil baldi yang penuh lubang, hang tutup satu lubang. It doesn't solve anything. Tak menambahkan apa-apa pun. Az-Zahabi sendiri kata mutaba'ah bagi hilal adalah lemah. Satu. Taubah tak boleh dibandingkan dengan hilal bila meriwayatkan daripada Atha. Dua, hadis ni tak ada dalam mana-mana jalan lain melainkan dalam itu yang kita jumpa. Tiga, hadis ni ada dalam Hilal Daruqutni dengan sanad yang mu'allaq dan Daruqutni kata ini bukan yang sahih. Apa lagi yang kita nak? Semua evidence menunjukkan dia tak sahih. Kita jangan kata memandangkan ada kebarangkalian yang sahih, aku nak ambil kebarangkalian ini dan aku nak jamak semua. No, setiap ilmu ada disiplin. Follow the disiplin. Hang tak boleh buat suka hati. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Depa kata Ustaz ni seolah-olah nak menggambarkan yang hadis jariah ni mutawatir dengan Ustaz membawa 20 riwayat dan Ustaz bandingkan dengan riwayat yang cuma ada satu riwayat. Sedangkan 20 tu hanya di tabaqat yang bawah. Yang atas tu cuma 2 orang saja. Jadi apa konteks ataupun tujuan Ustaz buat perbandingan? Saya tahu perbandingan tu mungkin orang yang tidak dalam hadis susahlah nak faham 100% apa yang saya sebut. Tapi orang yang faham hadis dia tahu. Saya dah sebut awal-awal dah, bila dah jadi mutawatir, dia menjadi tawatur bila talaqat secara tawatur selepas tabaqat Malik dan juga Yahya. Saya dah sebut dah, di sini satu daripada Muawiyah hilal yang paling kuat, ada Taubah tapi tidak berapa kuat, Habib juga tak berapa kuat. Daripada hilal Atha dahulu, daripada Atha ada 3 orang ini, Hilal, Taubah dan juga Habib, yang 2 ni tak kuat, satu tu kuat sebagaimana disebut oleh Daruqutni. Ni bukan saya reka sendiri, saya kata daripada Hilal datang 2 orang iaitu Malik dan Yahya, dan juga ada riwayat Fulaih juga di situ. Tapi daripada Malik dan Yahya ini hadis ni berkembang kepada puluhan. Saya sebut dah. Saya tak kata dia mutawatir. Yang saya kata pada peringkat itu dia jadi mutawatir. Pada peringkat itu yang saya sebut. Tapi kepentingannya di sini, kalau pada peringkat itu ada perbezaan, tak boleh pakai dah. Fulaih berada pada satu tingkatan dengan Malik dan juga Yahya, tak boleh pakai kerana perbezaan itu. Jadi di peringkat itu dia menjadi mutawatir. Saya tak kata ini hadis mutawatir, tapi kena ingat juga satu benda penting. Kenapa ulama ambil hadis ni semua tanpa mempertikaikannya? Termasuk Asy'ariyah terdahulu tidak mempertikaikannya. Tak ada siapa pun membantah hadis ni mengatakan ini semua berlaku dalam bahasa isyarat. Ada orang ulama terdahulu tidak mengatakan demikian, mengumpulkan semua letaklah satu baku bahasa isyarat, tidak. Jadi pada saya itu mungkin tak tepat. Saya tak kata mutawatir. Cek perkataan saya, dia hanya menjadi mutawatir pada tabaqat selepas Yahya dan juga Malik. Wallahu a'lam. Okey, baik Ustaz. Apabila UND kata dia terima semua riwayat tentang hadis jariah ni. Tapi dalam sesi interogasi, bila Ustaz soal dia, tanya dia, Ustaz tekan dia, dia kata dia sedar, dia akui memang ada beberapa versi kisah. Dan apa pendapat Ustaz? Dia terima semua riwayat dan dia tahu ada beberapa versi, ada beberapa kisah. Saya tak tahu apa maksud dia, sebab bila saya dengar pembentangan pertama dia, saya rasa macam dia nak merumus kepada ini semua satu peristiwa aja, satu peristiwa dan juga ia berlaku dengan bahasa isyarat. Kalau pembentangan pertama yang 3 jam dulu tu, bila saya tanya dia jawab, dia kata sebelum tu dia rasa ada 2. Kemudian mungkin lepas dia teruskan pembacaan ada lebih daripada 2. Saya tak tahu dia jujur ataupun tidak, wallahu a'lam. Tu bukan urusan saya nak kaji sama ada betul dulu tu dia rasa ada 2 ataupun dulu sebelum tu dia duk rasa ada 1 saja. Yang tu saya tak tahulah, bukan bidang pengetahuan saya. Kemudian dia kata lepas dia baca dia tahu ada 3 kisah, ada lebih daripada 2, mungkin lebih daripada 2 kisah. Tapi kalau kata lebih daripada 2 kisah, saya pun tak tahu kenapa dia nak tanpa ada bukti yang kukuh untuk nak kata riwayat Muawiyah ni adalah riwayat Ubaidullah. Kalau lebih daripada 3 kisah. Kalau nak satukan riwayat itu, hang kata 2 kisah sudah. Satu riwayat Muawiyah, satu lagi riwayat Syarif bin Suwaid, yang lain-lain hang sumbatlah dalam ni. Dia kata yang riwayat Munfaridah tu ada kelemahan. Saya rasa dia tak kaji kot, dia copy tesis saya. Tak kisahlah, itu urusan lain lah. Mungkin dia copy tesis dia tu. Tapi kalau kata ada 2 kisah je, sumbat je lah masuk dalam 2-2 ni. Kata ada 3. Tapi Syarif mungkin dia nak kata stand alone, Muawiyah dan juga Ubaidullah ini masuk di dalam sanad yang sama. Saya pun tak tanya lanjut lah. Kalau begitu nak masukkan, nak paksa untuk masukkan dalam ni, nak jadi 3 macam mana? Satu lagi tu cerita apa? Sebab cerita yang meriwayatkan tentang perempuan Utbah bin Mas'ud itu adalah cerita yang dhaif juga di situ. Saya pun tak tahu apa pendirian dia. Wallahu alam, saya tak tahu.
Tapi Ustaz dia Pilihan cakap saya dia je. terima semua sekali. Dia terima tak semua boleh. sekali. Tak boleh. Ada riwayat yang memang dhaif, ada riwayat yang memang betul-betul muttarib. Riwayat Abu Mi'dan tu memang muttarib betul. Sampai nama Abu Mi'dan, saya ada satu menarik juga. Bila Ustaz Nadrus Ustaz Salman kata tak jumpa terjemah Abu Mi'dan, tapi kononnya dia dah jumpa lah. Ada Daruqutni sebut Abdullah bin Mi'dan. Tak apalah, mungkin dia rasa seronok dia jumpa benda, tapi hadis tidak sesimpel itu. Kita tahu benda tu. Even Daruqutni pun berbeza dengan Al-Hakim dan juga Al-Baihaqi. Siapa Abu Mi'dan ni? Daruqutni kata Abdullah bin Mi'dan. Dalam riwayat Hakim kata Amr bin Murrah. Tu riwayat tu memang murtarib. Satu jalan tu. Riwayat-riwayat tentang Syarib bin Suwaid ada perbezaan. Bila ada perbezaan lafaz nak terima semua jamak boleh, tapi yang ada jalan yang jelas-jelas dhaif. Habib bin Salamah memang dhaif betul. Jadi hadis jariah ni hadis yang menarik. Di situ ada semua benda. Ada lemah, ada dhaif, ada penambahan, ada mudraj, ada muallaq, ada mursal. Kajian lanjut untuk hadis ni memang sangat menarik. Wallahu a'lam. Okey, Ustaz, saya ada soalan yang penting tentang bila kita sebut tentang hadis jariah ni, dia takkan lepas daripada perbahasan tentang zonni, qat'i, zonniyatul dilalah, qat'iyatul subut, zonni, qat'i. Jadi saya nak tanya Ustaz, adakah kita boleh susukan hati saja kata hadis tu zonni ataupun qat'i? Apa kayu ukur? Adakah sebab ulama khilaf terus kita kata dia ni zonni? Sedangkan zonni ni pula ada beberapa bahagian, ada zonnur rajih, zonnul marjuh. Jadi macam mana pendapat Ustaz? Baik. Ada dua isu dekat sini. Satu tentang subut, authenticity. Yang kedua tentang dalil. Okay, dalil kita slice tak tepi dulu. Nanti kita cerita pasal dalil yang kali. Authenticity dulu. Dalam ilmu hadis, hadis-hadis secara umumnya dikategorikan kepada dua. Mutawatir dan ahad. Mutawatir ni kira qat'iyatus subut. Tidak ada kemungkinan untuk berlaku penipuan padanya. Mustahil berlaku penipuan. Ini mutawatir. Hadis hadis mutawatir. Artinya mustahil berlaku pembohongan sebab kumpulan yang ramai meriwayatkan daripada kumpulan yang ramai, daripada yang ramai kepada yang ramai, mustahil lah dia bersepakat nak tipu. Baik, yang kedua, ada ahad. Ahad ini secara umum dia adalah hadis-hadis yang zanniyatus subut, dikatakan zanniyatus subut. Artinya ada kemungkinan dia betul, ada kemungkinan dia tak betul. Ini penting ini penting. Beza kita dengan anti hadis apa? Beza kita dengan anti hadis kata zanni ni suka hati nak fikir apa. Mutawatir je tak boleh. Mutawatir je terima. Zanni hantam ikut suka aku nak ambil ni, aku ambil, aku tak mau ambil itu, aku tak mau ambil. Tak, ini bukan. Di sisi muhaddisin, bila masuk di dalam bab zanniyatus subut, hadis ahad, di sini berlaku perbahasan yang sangat rancak di kalangan mereka. Sebab ada yang ghalabatul dhann, ada yang probability besar membawa kepada satu kesimpulan. Kalau kebarangkalian besar membawa kepada satu kesimpulan, para ulama hadis sangat keras dalam menggunakan perkataan mereka. Hada sahih, yang ni sahih. Hada dhaif, ini dhaif. Hada khata, ini khata. Hada ghalat, ini ghalat. Hada syaz, ini bercanggah dengan yang lebih sahih. Hada munkar, ini tertolak. Hada kadhib, ini penipuan. Ini semua ucapan yang mereka guna dalam zanniyatus subut, benda yang zanni ni. Tapi apabila mereka ada tarjih, mereka mampu untuk membezakan antara satu pandangan betul, satu pandangan kuat. Tak ada ulama hadis yang ini zanni saja, boleh berbeza pandangan, tapi aku rasa yang ni sahih. No, you takkan jumpa ulama hadis yang macam tu. Apabila tarajjah indahum ahadul amrain, apabila satu keputusan dapat, mereka sangat tegas dan sangat clear berdasarkan dalil-dalil ilmu yang mereka ada. Sebab apa? Sebab zanni bukan menjadi kunci untuk kita nak pilih siapa sahaja. Sebab qat'i benda yang susah berlaku. Saya bagi contoh kan, contoh dalam kehidupan seharian lah. Zanni ni boleh jadi ya, boleh jadi salah. Kita, semua daripada kita, bapak kita tu kita tahu dia sebagai bapak kita, itu zanni. Itu zanni. Okay? Artinya mungkin betul, mungkin tak betul. Ini bab kemungkinan lah. Mungkin betul, mungkin tak betul. Melainkan kalau orang tu dia nak pergi test dengan part mesin DNA, dan setiap 4 mesin DNA ni disaksikan oleh satu kumpulan orang mukmin yang berbeza-beza, tengok sampel diambil, test dibuat dan tengok keputusan tu sama sebiji dia dengan bapak dia DNA, lalu mereka kata dia ni anak kepada bapak dia, itu qat'i. Saya ingat tak ada siapa buat dah. Kan?
Kita tahu bapa kita adalah zanniyah tersebut. Tapi boleh tak siapa-siapa dia nak pilih bapa dia suka hati? Aku tak mau dia ni jadi bapa aku nak ambil dia tu. Boleh buat gitu? Boleh kalau agak-agak zanni je. Ni tak selesai aku bertukar orang lain. Tak boleh. Ada disiplin. Begitu juga dengan hadis. Jadi dalam hadis, bawah zanniyah tersebut, benda-benda yang mungkin benar dan mungkin salah, ada disiplin yang sangat jelas di sisi muhaddisin untuk membezakan di antara yang sahih, yang daif, yang syaz, yang munkar, yang mahfuz, yang ma'ruf. Ada disiplin mereka sendiri dan ini tak boleh dilanggar sesuka hati. Saya bukan nak tuju kepada siapa-siapa, tapi sebenarnya ini kita kena jaga. Anti hadis punya pintu masuk beginilah. Zanni, pilih suka hati. Tak boleh. Dia bukan begitu. Dan ulama hadis ada tak kata kebarangkalian? Ada. Apabila mereka tak boleh tarajjah indahum amrain. Tak boleh nak tentukan yang mana satu antara dua, maka kata kebarangkalian. Mungkin kisah ni berlaku lebih daripada sekali. Mungkin ini riwayat bil makna, tapi kebiasaannya apabila mereka buat begitu, dia stop there. Bab ini tak ada tarajjah. Di sisi aku tak tahu mana satu yang lebih tepat, aku tinggalkan di antara kedua-duanya. Itu ada ulama hadis buat dalam beberapa bab. Saya sebut juga, mungkin kisah Hatib bin Abi Balta'ah yang disebut oleh Ibn Hajar Al-Asqalani bertepatan dengan salah satu kisah. Saya stop di situ, mungkin. Saya tak ada additional evidence untuk menentukan itu. Tapi kita tak boleh jump on series of kemungkinan untuk capai kepada conclusion. Ini tak ada disiplin dalam hadis. Muhadis mana pun tak buat. Satu riwayat ke 3 riwayat? Aku pilih 3. Bahasa isyarat ke bahasa dengan perkataan? Aku pilih bahasa isyarat. Riwayat ni dengan yang lagi satu ni sama ke tak sama? Aku pilih sama. Oh, ini tak boleh. Dia tak boleh pergi macam saya sebut tadi, memilih sesuka hati. Dalam zanniyah tersebut, perkara-perkara yang zanni, apabila ulama hadis mereka mampu memisahkan di antara dua yang sahih dan yang daif, mereka tegas. Ini sahih, ini daif. Ini tipu, ini salah, ini tak betul, ini syaz. Itu ucapan yang mereka ucap. Mereka tegas. Jadi jangan gunakan pintu zanni dan juga qat'i untuk kita nak buat pilihan sesuka hati tanpa mengikut disiplin ilmu. Wallahu a'lam. Ya, ada satu Ustaz, ringkas je soalan ni. Apa ni nak minta Ustaz nasihatkan lah. Seolah-olah macam UND dia cuba gambarkan ahli hadis ni ada Asy'ariyah, ada Salafi. Macam mana pula kalau Syiah tiba nak mengaku dia punya ahli hadis kan? Apa nasihat Ustaz pada apa ni, dia cuba gambarkan dengan naratif ni? Ahli hadis ada Asy'ariyah, ada Salafi. Sebelum nak buat soalan Syiah tu kan, saya nak tekankan ada beza di antara orang yang ikhlas terjun ke dalam hadis dan orang yang dia dah ada conclusion, dia masuk dalam hadis untuk draw conclusion dia. Sebab apa hadis jariyah ni di kalangan mutaqaddimin muhaddisin dia pun tak beza tentang lafaz ainallah dengan juga man ana. Sebab dia pun masuk dalam hadis kerana kejujuran mereka. Lepas tu nak takwil itu urusan lain. Nak takwil kan, nak tafwid kan, nak isbat itu urusan lain. Tapi depa deal dengan hadis sebagai satu sains yang aku punya kepercayaan, no, ini bukan tempat dia. Nanti kita boleh takwil ataupun tafwid ataupun isbat, itu cerita lain. Tapi ilmu ini dilayan sebagai satu sains. Sebab tu saya sebut tadi kan, An-Nawawi dengan Ibn Hajar mereka Asy'ariyah tapi mereka menjelaskan perkataan ini yang benar. Al-Baihaqi juga begitu sebab mereka masuk untuk menilai ini sebagai satu ilmu yang ada disiplin. Ya, boleh beza dalam takwil tapi bukan beza dalam sudut merosak menggunakan kaedah sesuka hati dalam menilai hadis. Demikian juga kalau Syiah pun dia claim dia ada muhaddis apa semua, kalau dia kejujuran dia mengikut kaedah ilmu, sebab ada rawi yang ada beberapa rawi hadis yang mereka dikritik di zaman awal lah, di zaman awal dahulu dikritik kerana ada yang sangat pro kepada Bani Umayyah, ada yang sangat banyak tasyayyu'nya dan mereka diriwayatkan khabar-khabar daripada mereka, tapi adalah limit bid'ah yang selagi tidak menyeru kepada bid'ahnya pada ulama terima. Zaman sekarang mudah, zaman sekarang dah ada buku dan dah ada semuanya direkod. Jadi untuk orang yang ada minimum requirement untuk mengenal hadis, dia pergi kuliah hadis, dia belajar undergraduate hadis, dia baca-baca buku, dia boleh tahulah orang ni cakap dia betul pasal hadis ataupun tak betul. Ini kebanyakan orang boleh tahu dah. Isunya bukan pasal orang, pasal mengikut disiplin itu sendiri. Sebab ilmu ini adalah ilmu yang berdisiplin. Okey, setakat tu dulu untuk soalan ni. Okey, baik. Ustaz, saya ada satu soalan yang saya rasa penting juga tentang perkataan bila kaif. Bila ulama kata bila kaif, Bismillah. UND tanya, Ustaz Nudrul tanya, Ustaz, apa dalil untuk mengatakan bila kaif ni tak ada kaif? Bukannya ada kaif tak tahu macam mana, tapi tak ada kaif. Dan Ustaz Nudrul kata dalam hal ni dia berpegang dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Bila kaif ni artinya tidak ada kaif. Bukan tak tahu macam mana, bukan tak tahu kaif macam mana, tapi tak ada kaif. Jadi apa dalil untuk mengatakan bila kaif ni
ada kaif tapi tak tahu macam mana, tak tahu tata caranya. Boleh tak sertakan bukti ataupun dalil daripada pemahaman para ulama? Silakan Ustaz. Perkataan bila kaif apabila diriwayatkan tentang sifat-sifat Allah kan. Ini okey, ini perbahasan ni mungkin panjang sikit lah, kena stay, ambil masa sikit. Apa maksud kaif first sekali? Kalau dikatakan kaifiat sesuatu, cara-cara sesuatu, tak kisahlah satu benda ke, satu subjek ke, satu ain ke, satu benda yang wujud, bagaimana ia? Apa maksud bagaimana? Bagaimana ni orang bahasa, ulama bahasa kata sifatu syai' wa hala allati 'alaiha. Sifat kepada sesuatu dan juga keadaan yang mana dia duduk di atas keadaan itu. Wa mahiyatuh. Dan juga dia punya keberadaan dia itu bagaimana? Jadi bila dia kata kaifiat sesuatu, artinya sifat kepada dia ataupun keberadaan dia ni bagaimana. Itu kaif. Jadi kalau dikatakan kaif Salman, Salman macam mana? Keberadaan Salman. Sifat yang membezakan antara Salman dan selain daripada Salman. Itulah bagaimana, itu dimaksudkan dengan bagaimana. Okey, ringkasnya. Baik. Bagaimana, apa riwayat yang digunakan oleh salaf dalam mereka membahaskan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Imam Tirmizi rahimahullah bila dibahaskan sifat nuzul dan sebagainya, dia kata bila kaif, amiruha bila kaif. Jalankan sebagaimana yang ada di dalam nas tanpa kaif, tanpa membagaimanakan ia. Itu kata siapa? Itu kata Al-Imam Al-Tirmizi ketika membahaskan hadis sifat di dalam Sunan Tirmizi. Dan juga diceritakan, diriwayatkan daripada Al-Auza'i, Laith bin Sa'ad dan sebagainya, dan juga Malik dan juga Thawri. Ini disebutkan oleh Al-Zahabi dalam Kitabul Ulu. Apabila ditanya tentang hadis-hadis sifat, para imam ni semua kata, para imam mengatakan imdhiha bila kaif. Bacalah dia, teruskan dia tanpa ada kaif. So bila kaif digunakan di sini. Tapi ada riwayat daripada Waqi' dalam Al-Ibanatul Kubra, Waqi' kata wala naqul kaifa hadha. Kami tak kata kaifa hadha. Bagaimana ini kami tak kata. Ada riwayat daripada Ad-Darimi yang mengatakan bila takif. Jadi ringkasnya kan, salah menggunakan istilah-istilah yang berbagai-bagai. Bila kaif, bila takif, wala naqulu kaifa. Okey, soalan yang lebih penting. Apa maksud perkataan ni? Satu, kita kena faham. Akidah salaf adalah akidah yang sama dan menyeluruh. Mereka bukan berbeza-beza pada pendirian. Tak. Salaf berbeza di dalam lafaz mereka, tapi pendirian mereka sama. Baik. Kalau kita tengok kan, apa maksud penggunaan mereka bagi lafaz ini? Contohnya Imam Malik. Okey, Imam Malik. Ada riwayat yang yang disebut oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat. Imam Malik kata wa kaifa anhu marfu'. Kan al-istiwa ma'lum, wa kaifa anhu marfu'. Kata Imam Malik, kaifa anhu marfu'. Kaifa itu terangkat daripada Allah Taala. Dalam riwayat lain Imam Malik sebut kaifa ghair ma'qul. Kaifa bagi sifat Allah itu tidak diketahui akal, ghair ma'qul. Akal tak boleh tangkap. Rabi'atul Ra'i, guru kepada Imam Malik, dia kata kaifa wa kaifa ma'qul wal kaif ghair ma'qul. Wal kaif ghair ma'qul. Ada riwayat kata kaif majhul. Ada juga. Okey, ni saya nak cerita ni. Rabi'ah kata kaif ghair ma'qul. So, itu kata Rabi'ah dan juga Malik. Okey, kaif ghair ma'qul. Antara riwayat yang utama daripada mereka. Tapi saya nak sebut di sini, orang yang meriwayatkan daripada Malik, okey, antaranya Ibnul Majishun yang meriwayatkan daripada Malik. Dia fahamlah akidah Malik, dia yang meriwayatkan daripada Malik. Katanya, apabila dia membahaskan akidah, dia kata akidah para imam adalah wa innama yuqalu kaif liman lam yakun marrah thumma kan. Dikatakan kaif kepada yang tak ada kemudian jadi ada, kata Ibnu Majishun. Kemudian katanya walaysa untuk Allah Taala, untuk yang laisa lahu mathal fa innahu la yuqal fa innahu la yu'lam kaifa huwa illa huwa. La ya'lam kaifa huwa illa huwa. Ibnu Majishun kata, untuk Tuhan yang tak ada contoh padanya, tak ada yang sama dengannya, dikatakan la ya'lam kaifa huwa illa huwa. Tidak diketahui dia tu bagaimana melainkan dia. Ini kata dalam konteks yang sama ni. Rabi'ah guru kepada Malik, Malik dan juga Ibnul Majishun. Mereka takkan berbeza dalam akidah. Semua mereka salaf. Jadi, kalau gabungkan ketiga-tiga ni, menunjukkan bahawa kaif itu Allah Ta'ala lah yang tahu bagaimana. Malik gunakan wa kaifa marfu'. Malik dan juga Rabi'atul Ra'i menggunakan kaifa ghair ma'qul. Ibnul Majishun dikatakan untuk Tuhan yang berbeza dengan makhluk, la ya'lam kaifa huwa illa huwa. Tak tahulah siapa bagaimana ia melainkan ia sendiri. Itu kata Ibnul Majishun. Dan yang lebih penting, kalau tengok dalam Ihya Ulumuddin, Al-Imam Nawawi, Al-Imam
Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, dia meriwayatkan perkataan Imam Malik sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik mengatakan wal kaifiyatu majhulah. Ini bukan Salafi ni. Ini kefahaman yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali daripada Imam Malik. Jadi Al-Ghazali sendiri memahami perkataan Malik tadi dengan katanya wa kaifiyatu majhulah. Dia sandarkan ini kepada Malik. Dia riwayatkan bil makna. Jadi artinya kaif bukan tak ada di sisi salaf ataupun di sisi Malik. Buktinya apa? Imam Al-Ghazali apabila menakalkan perkataan Imam Malik pun dalam Ihya Ulumuddin, dia sebut wal kaifiyatu majhulah. Dan juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah, kalau tengok kata Imam Syafi'i dalam Al-Dhahabi sebut dalam Al-Ulu lil Ali Al-Ghaffar, kata Imam Syafi'i yaqrubu min khalqihi kaifa yasha. Allah mendekat dengan hambanya kaifa yasha, sebagaimana dia kehendaki. Kata siapa? Kata Imam Syafi'i, wa yanzilu ila sama'i dunya kaifa yasha. Dan Allah Taala turun ke langit dunia kaifa yasha, sebagaimana Allah kehendaki. Jadi perkataan salaf ni semua kena letak sekali. Sebahagiannya mentafsirkan, sebahagian yang lain tak boleh pisah-pisahkannya. Jadi ini kata Imam Syafi'i. Meskipun Yunus meriwayatkan daripada Imam Syafi'i yang dia katakan la yuqalu lil asli lima wala kaif. Tidaklah dikatakan kepada Tuhan yang asal lima bagaimana dan juga kaif. Tak dikatakan kepada Tuhan. Dalam satu riwayat daripada Yunus. Riwayat lain Imam Syafi'i kata yaqrubu kaifa yasha, yanzilu kaifa yasha. Allah turun sebagaimana Allah kehendaki. Allah mendekat dengan hambanya sebagaimana Allah kehendaki. Jadi tanpa bagaimana ini, kalau gabung dua-dua teks Al-Imam Syafi'i, ini menunjukkan bahawa kita tak tahu bagaimana, macam mana Allah nak Allah buat. Itu perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Begitu juga Ibnu Mubarak disebutkan yanzilu kaifa yasha, Allah turun sebagaimana Allah kehendaki. Mereka ni ramai orang-orang mutaakhir ni serang Ibnu Mubarak, tapi di kalangan salaf tidak menyerang Ibnu Mubarak. Mereka menyebut dia di antara orang yang paling hebat di dalam hafazan dan ilmunya. Tapi yang penting, antara salah satu yang saya sempat tengok, Abul Hasan Al-Asy'ari juga sebut. Bila dikatakan wa anna lahu yadain bila kaif. Untuk Allah Subhanahu wa taala yadain, dua tangan tanpa kaif. Dan di hujung ayat Abu Hasan Al-Asy'ari menyebutkan wa anna Allah yaqrubu min khalfihi kaifa yasha. Allah mendekati kepada hamba-hambanya sebagaimana dia kehendaki. Artinya ini maksud yang sama. Dan kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, ini yang saya sebut dalam kuliah lepas, salaf di zaman Imam Al-Bukhari yang ada krisis dengan Imam Al-Bukhari, imam besar dalam hadis. Okey, di antara imam besar salaf, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli kata, apabila hadis-hadis bercerita tentang ru'yatul Rabb, melihat Allah, tentang qadar, tentang syafaat, tentang azab kubur, tentang haud, tentang telaga di syurga, tentang mizan, tentang dajjal, tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, tentang hisab, tentang syurga, tentang neraka yang kekal selama-lamanya, ini semua kata Muhammad Az-Zuhli, apa yang perlu kita lakukan adalah fa'alaihim iman biha wa taslim bila kaif. Hendaklah mereka beriman dan juga menerimanya tanpa kaif wala tanfir wala qiyas. Tanpa kaif ataupun melarikan diri daripada memahaminya ataupun qiyas. Artinya Muhammad bin Yahya Az-Zuhli dia masuk campur semua sekali. Termasuklah syurga dan neraka kekal selamanya, termasuklah hisab, termasuklah ru'yatullah, termasuklah syafaat, termasuklah azab. Kata Muhammad bin Yahya Az-Zuhli ni, terima dan imanlah dengan semuanya tanpa kaif. Apakah di sini maksudnya tak ada bagaimana? Syurga tak ada bagaimana ke? Ada. Syafaat tak ada bagaimana? Ada. Tapi artinya kalau letakkan teks salaf semua ni di dalam satu bakul, dia jelas menunjukkan kepada kita bila kaif ni artinya mereka tak tahu kaif tu. Bukan menafikan kaif. Kerana ucapan salaf bukan boleh dipecah-pecahkan. Akidah mereka sama. Sehingga datang mutaakhirin dan sebagainya memecahkan salaf. Ini mereka terima, itu mereka tak terima dan sebagainya. Terutamanya imam-imam besar salaf ini. Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Akidah mereka tidak dipertikaikan oleh mana-mana ulama salaf. Wallahu a'lam. Saya masalah dia, saya nak kena berhenti pergi semayang maghrib ni. Banyak lagi ke soalan? Saya rasa mungkin lah kot tak lah. Boleh ya? Kalau tak nak sambung lain kali pun tak apa, pelan-pelan kan. Okeylah, boleh. Saya okeylah, pergi sambung lain kali ya. Okey, lepas ni kita sambung lain kali lah. Baik, Okey, saya okey. satu tak. Tentang statement Allah wujud bila makan ni Ustaz, yang menjadi syiar kepada ahli kalam. Ada tak dalil yang jelas daripada hadis ataupun Quran ataupun hadis? Tak kisahlah sama ada apa tafsirannya pun, tapi nak statement. Sebab kita salafi,
bila kita kata Allah di atas arasy, kita ada statement yang jelas. Kita letak tepi dulu apa tafsiran dia. Macam Allah istiwa ala arasy, apa tafsirannya kita letak tepi dulu. Dan kita ada Allah fis sama, apa tafsirannya kita letak tepi dulu. Tapi kita ada statement yang jelas untuk kita jadikan sebagai prinsip akidah kita. Berkaitan dengan Allah wujud bila makan, ada tak statement yang jelas Allah wujud bila makan? Tafsirannya, maksudnya apa, kita letak tepi dulu. Tapi kita nak statement, ada tak? Sebab kita nak jadi sebagai syiar agama ni, kita kena ada lah statement yang jelas kurang-kurangnya. Allah mewujud bila makan, saya tak pasti. Saya tak jumpalah daripada mana-mana salaf menyebut perkataan itu. Tetapi Al-Imam disebutkan oleh At-Tabari juga sebut salah satu pandangan, salah satu mazhab kata kan Allah walam yakun ma'ahu syai'. Salah satu mazhab bukan pilihan dia. Dulunya Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada apa-apa. Kemudian Allah ciptakan makhluk wa huwa kamakan. Allah sebagaimana terdahululah, tak ada lah bersentuh bercantum dengan makhluk itu. Itu salah satu pandangan yang Al-Imam At-Tabari sebut ketika dia membahaskan ayat maqaman mahmuda. Dia sebut pandangan itu. Cuma yang saya nak sebut, perkataan mewujud bila makan ni saya tak pasti kalau betul-betul disebut dengan konteks itu siapa yang sebut. Tetapi kalau kita lihat perbezaan di antara salaf awal dahulu, akidah yang mengatakan mewujud bila makan dalam erti kata memecahkan antara dua benda, bukan di dalam, bukan di luar, bukan bersentuh, bukan berpisah. Akidah ini tidak masyhur. Dia tak masyhur. Itu penting. Sebab itu Al-Imam At-Tabari juga bila beliau membahaskan ayat kursi, wa huwal aliyyul azim. Dia kata dalam membahaskan al-ali, tinggi, ada dua pandangan. Satu pandangan yang mengatakan ulu makanihi, Allah Taala tempatnya tinggi daripada tempat makhluk-makhluknya. Satu pandangan lagi la yakhlu minhu makan. Tidak ada tempat yang bebas, yang terlepas daripada Allah Taala. Jadi At-Tabari menunjukkan dua mazhab yang ada. Satu salaf, satu lagi pandangan Mu'tazilah. Itu pandangan At-Tabari. Demikian juga Al-Zahabi di dalam kitab Al-Ulu, dia menyebutkan bahawa pertembungan dahulu antara Jahmiyah dengan Salaf. Kemudian datang selepas itu baru datang pandangan yang jamak baina naqidain ini. Ala kulli hal, pada pandangan saya rasa ini satu pandangan yang mungkin barulah, tidak dikenali di kalangan Salaf. Bukanlah pilihan a'immatus Salaf di dalam akidah. Kalau menafikan tempat dalam erti kata Allah lebih tinggi daripada tempat, ba'in min khalqihi. Ba'in min khalqihi, terpisah daripada makhluknya. Ba'in min khalqihi ni bukan tak sama dengan makhluk saja, terpisah daripada makhluknya. Itu ada. Itu ada disebutkan oleh para ulama. Tetapi dalam erti kata Allah tidak di mana-mana, ini bukanlah yang masyhur di kalangan salaf. Bahkan salaf apabila mereka membantah orang yang kata Allah berada di mana-mana, mereka bantah dengan katakan Allah di atas arasy, ilmunya di mana-mana, sebagaimana kata Imam Malik. Saya ada lagi mungkin 4-5 minit lagi kot sebelum saya berhenti semayang. Lepas tu kita kena berhentilah. Okey. Okey Ustaz, soalan last Ustaz. Soalan last. Ni. Okay, saya sebenarnya ada benda yang saya tak setuju dengan Ustaz. Sebab saya nampak Ustaz Nodarus ni dia macam tahu pasal hadis. Dia siap macam mengajar orang pasal hadis. So macam tak kena bila Ustaz cakap seolah macam Ustaz Nodarus ni tak tahu pasal hadis. Boleh tak Ustaz jelaskan, lepas tu Ustaz bagi kata menutup lah, insya-Allah. Saya kata ke? Saya tak tahu. Kalau saya kata saya minta maaf lah sebab kita lepas cakap kasar ke apa kan. Sebab mungkin saya tak patut kata lah kot. Nak hukum orang tu tak tahu, tak mungkin saya tak patut lah kot. Tapi kalau yang zahir pada kita cakap lah. Cuma saya kalau tanya komen, saya tak boleh lah komen tentang dia sebab dia bersama dengan saya di atas pentas. So tidaklah profesional untuk saya komen. Cuma saya nak sebut tu benda lah. Saya tak banyak benda yang saya buat, tapi beberapa benda yang saya buat kan. Antara benda yang saya suka buat, saya suka lari. So bila lari ni kan, saya bukan pakar lari, tapi kita dalam lari ni kan, kawan-kawan yang suka lari, kita tak menilai orang tu dia bagus lari bila dia kata I'm a good runner. Kita tak kata gitu. Kita tengok dia lari, cadence dia macam mana, hip movement dia macam mana, tangan dia macam mana, dia punya body position macam mana, dia punya heart rate macam mana ketika dia lari. Kita tahu this is a good runner. Jadi orang tengok tu kata okay, ini runner yang bagus. Itu lari lah. Sama juga saya naik motor, taklah pakar naik motor saya suka naik motor, tapi kita tak kata kat orang I'm a good rider, tak kita tak kata. Tapi kita tengok orang tu kan, lean corner dia ambil tu macam mana, position lutut dia dekat mana, bila masa dia lepas throttle dia, bila masa dia apply mechanical brake, bila masa dia guna dia punya engine brake, bila dia letak balik throttle dia untuk jalan, bila dia drop gear, kita tahu this is a good rider. Ataupun dia ni sembang lah, jalan straight boleh lah, laju ambil corner slow. Kita tengok, kita tahu lah.
Mungkin saya kategori tu kot, sembang ya, banyak pasal motor tapi tak pandai pun mungkin. Sebenarnya hadis juga sama. Hadis juga gitu. Kita mungkin bila kita belajar hadis kan, kita tengok orang ni dia guna istilah tu, kita tahu orang ni di mana dia guna istilah syaz, di mana dia guna istilah munkar. Kita tahu dia ni nak guna istilah mutaqaddimin ke mutaakhirin. Apabila dia guna perkataan mutaba'ah, dia maksudkan mutaba'ah ke syawahid. Apabila dia guna perkataan mutarib, apa beza mutarib dengan mukhalafah? Apabila dia guna istilah bila rawi berbeza, bagaimana dia nak tarjih rawi yang kuat antara rawi lemah? Bila dia disiplin muhaddisin, apa ertinya buku ini ada di dalam kitab seperti Ilal? Ini adalah disiplin yang complicated dalam hadis. Bila masa dia guna istilah ziyadah fi muttasilil asanid, ziyadatis thiqah dan sebagainya, ini semua disiplin ini semua kan, dia disiplin yang complicated. Jadi bila orang cakap, kita tahu orang yang belajar hadis dia tahulah ini kena dengan hadis. Mungkin penilaian orang belajar hadis dia berkata Salman merepek yang hadis, tak betul, tak kisahlah. Tapi ini ilmu yang diketahui oleh orang yang duduk dalam bidang itulah. Dia bukan pasal susah, bukan pelik. Contohlah, saya bagi contoh kan, kalau di luar bidang, satu orang doktor kan, contoh, dia dengar orang kat atas pentas ke apa, ataupun orang buat presentation masa seminar ke apa, cakap pasal sains, pasal medik. Dia tahu dia ni doktor sama macam aku ya. Katakan orang tu cakap 30 minit kan. Dia ni hang sama macam aku ya doktor. Dengar cara cakap ni macam specialist ataupun konsultan atas aku lagi kot. Dengar cara cakap ni, dia ni pala tahu ya. Kan kalau doktor boleh tahu. Saya rasa gitu jugalah. Kalau orang belajar hadis ni, dengar orang cakap kita tahu, dia tahu hadis. Ini nampak macam baru 3-4 hari baca orang tu nak hentam orang. Dia ni nampak macam tahap ulum hadis. Dia ni nampak macam ini semua dia ada seni yang bila orang duduk dalam bidang tu mungkin dia tahu lah. Jadi bukan kerja saya lah nak buat tasrih orang ni tahu tak tahu. Kalau saya buat saya minta maaf. Tanyalah orang yang belajar hadis. Depa pandangan mereka mungkin lebih jujur. Wallahu alam, dan lebih pertengahan. Okey, kita nak tutup lah Ustaz. Okey, terima kasih jemputan. Okay, sebelum tu kita sebagai penutup Ustaz, saya ada sikit pandangan saya, peribadi saya tentang bila Ustaz Nodros dalam awal sesi dia. Boleh saya nak ulas satu benda? Saya nak ulas satu benda boleh tak? Ya. Satu yang saya baru teringat tentang ada orang tanya, Ustaz saya nak sembahyang lagi 5 minit, bagi saya 5 minit. Okey, skop ulas tentang 5 minit. Baik. Ada orang tanya soalan tentang apa? Majas. Kan orang kata apa Ustaz Sama tak mau jawab soalan tentang literal dengan apa? Dengan majas ni. Majas kan. Saya nak cerita sikit lah tentang ni. Apabila ditanya kan, Ustaz beriman turun tu secara literal tak? Saya dalam kepala saya membayangkan literal tu hakikat lah. Literal tu hakikat. Bila saya mula nak syarah, okey, hakikat ni ada masalah di sini. Hakikat yang kamu pegang tu hakikat yang macam mana? Dia kata tak, bukan hakikat. I'm asking about literal. Literal itu apa? Literal itu lawan kepada figuratif. Okey, lawan kepada figuratif, lawan kepada majaz. Tapi dalam bahasa Arab, lawan kepada majaz tu hakikat. Bila kita cerita pasal hakikat, Ustaz kata bukan hakikat. Saya kadang-kadang apa yang dia nak sebenarnya ni? Dia nak kita jawab tentang literal. Tapi masalah dia sebenarnya kan, dalam bahasa Arab, bila kita namakan hakikat, dia ada mengandungi banyak benda. Boleh jadi hakikat lughawiyah, literal pada bahasa. Tapi kadang-kadang literal pada uruf mematikan penggunaan bahasa. Perkataan daging kan, contohnya, pergi ke market beli daging 2 kilo, hang bawa balik ikan 2 kilo, bini hang mengamuk. Even though literally daging menangkumi semua, tapi no, uruf menunjukkan bahawa literal penggunaan daging itu tak kena pada ikan. Literal pada konteks uruf. Kadang-kadang ada hakikat syar'iyah. Kadang-kadang literal pada syarak telah lebih mendahului dan cepat sampai ke akal kita berbanding literal bahasa. Perkataan solat kan, dah sembahyang belum? Dah solat ke belum? Bila nak solat? Jom solat sama-sama. Dia bukan lagi bermaksud himpunan doa, bukan bermaksud doa. Tak. Dia bermaksud solat. Sebab hakikat syar'iyah itu yang menjadi keutamaan. Jadi dalam bahasa Arab, kalau kata literal, hang pegang literal, so kena define lah literal yang mana satu yang nak tanya aku ni. Dia bukan kata literal lah, tak tahu pergi Google lah. Bukan semudah itu. Kalau nak jadi ahli falsafah, kena precise dengan perkataan. English pun sama juga. Bila saya tengok English sama juga. Literal kan? Television. Kalau bahasa television, sebelum ada mesin television beberapa ratus tahun lepas, television artinya seeing from distance. Television, seeing from distance. Tapi setelah mesin tu ada, mesin tu dikenali oleh semua orang, hang kata television, orang takkan kata ada seeing from distance. Mesin television tu. Bahasa tu telah dipadamkan oleh penggunaan baru. So bahasa ni anjal.
Kalau kita kata buat apa telefon orang kan, watching television, maksudnya bukan tengok TV tu, tengah tengok rancangan dalam TV. Itu literal. Ini yang first kali datang dalam kepala kita, literal. Kalau kita tengah jalan kat shopping complex, orang tanya buat apa? I'm looking for television. Ini bukan tengok movie dah. Ini maksudnya aku nak pergi cari TV, aku nak beli balik rumah. Nampak tak anjalnya bahasa? Bahasa is not that simple. Literal. Hang kena define kat aku, hang nak tanya literal tu maksudnya apa. Dalam bahasa Arab, ada zahir ifradi, perkataan to stand alone maksudnya apa. Tapi di sini ada isu. Ada perkataan yang membawa lebih daripada satu maksud. Mushtari kan dalam bahasa Arab, planet mushtari pun boleh, pembeli pun boleh. Mushtari. Bahasa Melayu sama juga. Perkataan mata. Mata. Berapa mata dah? 3 mata, 4 mata. Kiraan point. Point mata. Mata kita pun mata juga. So ada perkataan yang ada lafaz mushtarak. Ada perkataan yang qadar mushtarak. Dikatakan pintar kan? Telefon pintar, orang pintar. Apa lagi? Kereta pintar. Ini bukan lafaz mushtarak tak? Dia bukan lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak yang tadi tu. Mushtari. Ini qadar mushtarak. Kepintaran itu dikongsi oleh 3 benda yang berbeza dalam konteks yang berbeza. Tapi pintar itu ada qadar mushtarak, ada persamaan yang ada dekat semua ni. Bahaya kalau kata ini lafaz mushtarak. Lafaz mushtarak tu tak nak kena mengenal langsung. Sebab tu kena jaga-jaga. Kita tak boleh kata Allah sama' dan kita punya pendengaran lafaz mushtarak. Tak. Ada persamaan pada dengar. Idrak, mendapat capture, tahu benda-benda yang didengar. Itu ada persamaan. Kalau lafaz mushtarak, artinya tak tahu terus maksud yang lagi satu. Two different meaning. Ni kena jaga. Jadi kalau nak tanya soalan, tanya dengan betul kepada saya. Salman, adakah kamu percaya bahawa Allah turun ke langit dunia ni zahir ifradi dengan kalimat itu sama macam turun manusia? I would say no. Salman, apakah kamu faham Allah turun ke langit dunia 2/3 malam ini adalah zahir tarkibi berdasarkan siyak? I would say yes. Salman, apakah kamu faham Allah turun 2/3 malam ini literal dalam erti kata hakikat yang difahami oleh orang pada zaman itu? I would say yes. Macam saya dah kata dah. Salman, apakah kamu faham turun Allah Ta'ala 2/3 malam itu adalah hakikat lughawiyah batah yang perkataan nuzul ini membawa kepada pemahaman yang berbeza-beza apabila dipadankan dengan mausuf yang berbeza-beza? Saya kata ya, tak sama dengan makhluk. Nak jadi ahli falsafah, jadi ahli falsafah betul-betul. Define. Tak boleh ya, Google lah. Oh, Google. Literal tu apa? Literal tu bukan majaz. Bukan majaz tu hakikat. Tak. Bukan hakikat tapi literal. Hang nak ke mana ni? Dia nak jadi ahli falsafah kan, jadi ahli kecoh. Kena precise. Saya menghormatilah juga sedikit. Tapi Pak ni tanya soalan betul-betul. Nak apa? Tanya betul-betul. Zahir ifradi, zahir tarkibi, hakikat lughawiyah, hakikat syar'iyah, hakikat yang awal datang kepada pemikiran orang Arab pada zaman tu, hakikat yang awal datang kepada ahli falsafah. Ini semua berbeza-beza. Sama juga jisim. Jisim pun sama juga. Kamu percaya Allah jisim ke tidak? Stop. Fine, jisim tu apa? Adakah jisim itu murakkab minal jawahir fardiyah? Jisim itu adalah mada wa surah, jisim itu adalah ma yusharu ilaihi, jisim itu adalah badan, jisim itu adalah benda yang ada abad. Define dulu, lepas tu baru bincang. Ini bukan pasal tak mau jawab soalan. Saya, tuan-tuan, kalau nak main game, nak main perangkap kan, saya boleh kumpul 20-30 soalan yang saya tahu mungkin Ustaz Nadrul tak boleh jawab. Sebab bidang saya kaji hadis jariah. Riwayat Abu Salamah itu adakah turuk jadah? Saya boleh tanya. Abu Mi'dan Al-Minqari ini apakah perbezaan di antara Al-Hakim dengan At-Tabrani, dan cuba tarjih salah satu. Saya boleh tanya yang tu. Kalau nak main begini kan, kalau nak trap dalam soalan, nak bagi 20-30 soalan tak boleh jawab, saya pun boleh buat. Tapi saya tak pergi ke situ untuk menang. Saya pergi ke situ untuk berhujah. Jadi respect itu penting. Respect itu penting. Literal, janganlah main macam tu. Define, and then saya akan jawab. Literal dalam bahasa Inggeris pun beza kan? Saya akan jawab. Tapi saya minta maaf sebab dalam komat ni saya kena pergi masjid. Okey. Okey, tak, terima kasih tak. Okey, terima kasih banyak-banyak. Teruskanlah untuk penutup, tapi saya kena keluar dah. Okey Ustaz. Okey, baik Ustaz. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sebagai penutup, Fadil, ada sikit pandangan saya lah tentang bila dalam sesi awal Ustaz Nudros, dia kata dia luahkan rasa gembira sebab Kuib ni memelihara ataupun mempertahankan jambatan yang hampir runtuh tu. Walaupun kita tengok bila dia balik, dia seolah-olah cuba merobek-robek batu bata, satu persatu batu bata jambatan tersebut. Tak apalah. Ini pendapat peribadi saya.
kalaulah jambatan tersebut saya pemilik ataupun saya owner kepada jambatan tersebut dan saya ada saham yang besar, saya ada saham yang banyak, saya ada saham 80% ataupun 90% dalam pembinaan jambatan tersebut, yang mana jambatan tersebut kita bina bersama pihak yang satu lagi, guru kita yang satu lagi, dan kita guna jambatan tersebut untuk sama-sama kita melawan golongan yang sesat, golongan yang menyeleweng, yang membuat tafsiran yang karut terhadap Islam, seperti golongan Sufi Batiniyah, Wujudiyah. Dan kalau jambatan tersebut nak roboh, nak runtuh, saya akan pertahankan. Dan kalau dia runtuh, dia sudah roboh, saya akan bina semula. Tapi kalaulah jambatan tersebut digunakan untuk menyerang kita balik oleh guru kita ni ataupun pihak satu lagi yang sebelumnya sama-sama membina jambatan tersebut dengan kita, waktu kita tidur, kita rehat, kita letih malam tu, siang tu kita penat, kita melawan dengan golongan sesat ni, malam tu kita nak rehat, tiba-tiba pihak yang satu lagi ni yang sama-sama pada awalnya membina jambatan tu dengan kita, bila kita rehat, dia guna jambatan tersebut untuk serang kita balik, untuk letak racun kat rumah kita. Kalaulah jambatan tersebut nak roboh, saya takkan pertahankan. Itu prinsip. Baik, dia bukan macam Ustaz Saman Ali kata, nak kawan-kawan, tak mau kawan sudah. Mungkin ada orang yang kata, apa dia Ustaz Saman ni sombong, angkuh, kata nak kawan-kawan, tak mau kawan sudah. Dia bukan sebab angkuh, bukan sebab sombong ataupun apa, dia sebab prinsip. Kalau disebabkan kita nak mempertahankan prinsip kita, orang tak mau kawan kita, sudah, tak kawan. Betul. Ustaz Nudrus pun ada kata, Ustaz Nudrus, bila ada orang kata Asy'ariyah ni seolah-olah menyembah Tuhan yang tidak wujud, Ustaz Nudrus dia marahlah. Dia kata dia tak setuju. Dia kata nak berkawan dengan kami, kawanlah. Berkawanlah siapa yang nak berkawan dengan kami, dan berpisahlah siapa yang nak berpisah daripada kami. Ustaz Nudrus pun kata perkataan tu, nak kawan dengan kami, kawanlah. Nak berpisah dengan kami, berpisahlah. Ustaz Nudrus pun kata benda yang sama. Bila Ustaz Saman Ali kata nak kawan-kawan, tak mau kawan sudah, bukan Ustaz Saman Ali sombong, tapi prinsip. Itulah. Betul. Kalau orang kenal kita daripada Kongres Athari ni, kebanyakan masa Ustaz Nadarus pergi ke perkumpulan sunnah tu, kita backup dia. Malah kita orang sebenarnya berkawan. Saya sendiri, saya pribadi kenal Ustaz Nadarus kenal saya pribadi. Dan saya ajak dia jumpa. Tapi itu yang berlaku sekarang ni masalahnya. Sebab tu saya kata kalau jambatan tersebut digunakan dengan cara yang betul, kita akan pertahankan. Sebab kita ahli sunnah salafiyah. Kita ada andil, ada usaha yang besar, ada saham yang besar dalam pembinaan jambatan ni. Ada saham yang besar dalam pembinaan jambatan ni. Berbanding kita buat jambatan ni dibina bersama ahli sunnah salafi, komuniti yang besar dengan Ustaz Nudrus. Kita bukan buat jambatan ni dengan Asy'ariyah secara keseluruhan, dengan Ustaz Nudrus je. Tapi kalaulah jambatan tersebut digunakan dengan cara yang betul, pada tempat yang betul, kalau dia nak runtuh, kita ahli sunnah salafiyah akan pertahankan. Dan saya pasal satu masalah isu dia banyak mengambil ayat-ayat para ulama salafi, even mufti kita Dr. Mazhar, dengan di luar konteks. So dia mempermain-mainkan ayat. Yang ni agak macam kurang respect lah pada saya, menyebabkan kita terpaksa respon. Kita sebagai seorang sahabat dia, kawan dia, kita terpaksa respon sebab kita pertahan prinsip ni, macam apa yang Saudara Mikael cakap tadi tu. So kita minta kalau boleh hentikan main ayat macam ni, kita respect macam mana konteks bahasa orang tu. Orang tu tak ada bayangan kan, seperti mana dia bayangkan, tetapi dia meletakkan bayangan dia pada kita. Lawazim tu dia letak dia. So benda agak non respect lah pada saya. Itulah saya kata. Kalau jambatan tersebut digunakan dengan cara yang betul, kita akan pertahankan. Kalau jambatan tersebut digunakan oleh mereka untuk menyeberangi jambatan tersebut, letak racun di rumah kita takkan pertahankan. Itu prinsip kita. Nak kawan-kawan, tak mau kawan sudah. Bukan sebab kita sombong kita kata macam ni, tapi sebab kita nak mempertahankan prinsip kita. Ustaz Nurul berkata benda yang sama. Berkawanlah siapa nak berkawan dengan kami, berpisahlah siapa yang nak berpisah dengan kami. Sama macam mana Ustaz Saman kata. Tapi Ustaz Saman kata Ustaz Saman ni sombong. Ada orang buat react kata Ustaz Saman ni sombong, angkuh, sebab kata benda macam tu, nak kawan-kawan, tak mau kawan sudah. Ustaz Nurul pun kata benda yang sama. Sebab apa? Sebab kita nak mempertahankan prinsip kita. Okey, itu sajalah. Mungkin sudah di penghujung dah kot. Mungkin insya-Allah kalau perlu kita akan buat siri yang seterusnya.
Rasanya kemungkinan kita perlu buat siri seterusnya sebab kita nak jawab macam mana soal tadi Ustaz apa ni Salman dah sentuh sikit mengenai bahasa. Okey. Falsafah Kemungkinan. bahasa kita sentuh. Macam ada Kemungkinan. kontradiksi konon yang enggak itu kemungkinan kita akan buat. Kemungkinan lagi di atas Yalah. kemungkinan tu. Okey, insya-Allah. Okey, itulah cukuplah. Dah hampir 2 jam dah. Nanti bila kita buat video panjang orang kata kita tak boleh move on. Jadi kita cuba ringkaskan sikit. InsyaAllah InsyaAllah kita akan berjumpa lagi nanti. Saya rasa sekadar itu saja. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih kepada yang sudi menonton kami pada malam ini. InsyaAllah follow kami di Kongres Asari dan follow juga page Pro Media Tajlid. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam siri yang akan datang. InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.